mengapa tidak ramai yang membincangkan tentang matematik suci dan geometri ilahi Ka'bah? Dalam kesunyian subuh, tatkala cahaya pertama menyelimuti puncak-puncak gunung Makkah yang gersang, satu panggilan bergema merentasi zaman. Bisikan dari hati Ka'bah, sebuah kubus batu yang berdiri teguh dan mendalam. Diselubungi kiswah hitamnya dengan benang emas menenun ayat-ayat suci seperti, "Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Tinggi di seluruh kainnya. Ia terletak di buayan Masjid Al-Haram, seorang pengawal tunggal di tengah-tengah padang pasir yang luas. Sudut-sudutnya menghala ke arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Tepinya tajam di langit yang semakin terang, seolah-olah mengukur keluasan bumi dengan ketepatan yang senyap. Pada pandangan mata, ia kelihatan sederhana, sebuah batu abu-abu persegi, lapuk dimakan usia, dicium oleh tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya mencari rahmat. Permukaannya terukir dengan patina masa. Namun dalam keheningannya berdenyut irama, misteri yang telah memikat manusia sejak sinaran pertama menyentuh pasir kuno ini. Udara bergetar dengan suara-suara yang naik seperti kabus dari lembah. "Labaik Allahumma labaik! Aku datang ya Allah, aku datang!" Dilaungkan oleh jemaah haji yang jubah putihnya berpusar di tiup angin pagi. Lautan gerakan melawan tudung hitam Ka'bah. Kubus itu bernafas melalui geometrinya. 6 muka, termasuk bumbung dan tapak yang tidak kelihatan. 12 tepi menggariskan bingkainya. 8 bucu menambat bentuknya. Darabkan ini, 6 kali 12 sama dengan 72. Kemudian tambah, 7 tambah 2 sama dengan 9. Mengapa perkataan dan bukannya angka? Demi matahari dan cahayanya, dan bulan apabila mengiringinya. Asy-Syams 2 merujuk kepada susunan kosmik, bukti reka bentuk ilahi. Bab ini menganyam tema keseimbangan kosmik dan bimbingan ilahi, mencerminkan kitaran alam semesta dan usaha manusia. Akar digital 9 yang berasal dari jumlah ayat bab ini melambangkan kebangkitan rohani dan pencerahan. Secara semula jadi, susunan ini menemui pantulan dalam sarang lebah, di mana lebah mencipta sel heksagon dengan ketepatan ilahi. Setiap prisma 6 sisi adalah bukti kecekapan dan kekuatan. Seolah-olah bentuk Ka'bah melambangkan pelan tindakan naluri mereka. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit 16 Inspirasi dalam geometri, persamaan semula jadi dengan reka bentuk kubus. Dari segi sejarah, kubus ini berdiri sebelum cahaya Islam menerpa tanah Arab. Suku kaum pra-Islam mengelilinginya, meletakkan 360 berhala di sekeliling pangkalnya. Tuhan-tuhan palsu daripada batu dan kayu, namun intinya kekal. Peninggalan tangan Ibrahim, setua angin yang mengukir bukit pasir Mekah menjadi ombak sabit. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memasuki Mekah dengan kemenangan, menjatuhkan berhala-berhala itu dengan tongkat, mengembalikan Ka'bah kepada kebenaran tauhidnya, saat di mana lagu senyapnya berbunyi dengan jelas. Surah Al-Fil, surah ke-45, menceritakan tahun gajah, detik penting dalam sejarah Mekah. Apabila tentera Abraha, yang menunggang gajah, cuba memusnahkan Ka'bah, campur tangan ilahi menghantar kawanan burung yang melempari mereka dengan batu-batu tanah liat yang dibakar. Ka'bah berdiri teguh, bukti perlindungan ilahi. Surah Quraisy, surah ke-6, membincangkan tentang suku kaum yang diamanahkan dengan penjagaan Ka'bah. Ia menonjolkan peranan mereka dalam memastikan laluan selamat untuk pedagang dan jemaah haji, memupuk rangkaian perdagangan yang berkembang maju yang menghubungkan Mekah dengan dunia yang lebih luas. Surah Al-Ma'un, surah ke-7, menekankan kepentingan sedekah dan keadilan sosial. Ia mengutuk mereka yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin, menggesa masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kasih sayang dan kemurahan hati. Surah Al-Kautsar, surah ke-8, adalah pengisitiharan kelimpahan ilahi. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, ahai Muhammad, Kautsar, strike selala persata, sungai di surga melambangkan berkat rohani dan material Nabi." Bab ini menyeru kepada solat dan pengorbanan sebagai tanda kesyukuran, menyatukan umat Islam dalam pengabdian mereka kepada Allah. Geometri Ka'bah, dengan 6 muka dan 12 tepinya, bergema dengan surah-surah ini. Setiap nombor membawa makna ilahi yang melangkaui pengiraan semata-mata. Semasa jemaah haji mengelilingi Ka'bah, mereka melambangkan perpaduan dan kesinambungan iman, tarian abadi yang mencerminkan susunan cakrawala. Dalam kesunyian malam, Ka'bah berdiri diterangi, suar cahaya ilahi di bawah hamparan langit yang luas, membimbing umat Islam dalam usaha abadi mereka untuk pencerahan rohani.
Geometri suci Ka'bah yang terjalin dengan ayat-ayat suci Al-Quran mendedahkan keharmonian yang mendalam yang menunjukkan perpaduan ciptaan dan pencipta. Ia adalah bukti hubungan ilahi yang mengikat fizikal dan rohani, simbol iman yang abadi, berdiri teguh sepanjang zaman. Di dalam bait-bait suci Al-Quran terbentang satu keseimbangan yang halus, sebuah tarian antara malam dan siang, gelap dan terang, termaktub dalam surah Al-Lail. Surah ke-2 ini, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada masa awal pewahyuan, bersumpah dengan malam apabila ia meliputi dan siang apabila ia bersinar. Ia adalah bukti kepada dualiti yang mengawal dunia kita, satu peringatan tentang irama yang berdenyut melalui ciptaan. Demi malam apabila ia menutupi cahaya siang, dan siang apabila ia terang benderang. Surah Al-Lail 92 vers 1-2. Ayat-ayat pembukaan ini membawa kita ke dalam tarian kosmik, di mana yang bertentangan wujud bersama dalam harmoni. 3 fase malam, senja, gelap, dan fajar berbeza dengan kilauan siang, menggambarkan kitaran yang telah berterusan sejak dahulu lagi. Dualiti ini bukan sekadar fenomena fizikal, tetapi metafora rohani, mencerminkan pilihan yang ada di hadapan setiap jiwa. Dalam kesunyian malam, ketika golongan elit Makkah sedang tidur, umat Islam awal dipanggil untuk merenung jalan hidup mereka. Sesungguhnya usaha kamu berbeza-beza, surah Al-Lail. Ayat ini mengalihkan naratif kepada usaha manusia, membahagikannya kepada 2 jalan yang berbeza, satu jalan kedermawanan dan kebenaran, dan yang satu lagi jalan ketamakan dan penafian. Matematik suci di sini sangat mendalam. 5 ayat memperincikan pilihan manusia, mencerminkan 5 solat fardu yang menjadi tonggak kehidupan seorang muslim dalam disiplin rohani. Maka, kami akan memberikannya jalan yang mudah, surah Al-Lail 2, dan sebaliknya, dan kami akan memberikannya jalan yang sukar, surah Al-Layl. Surah ini diakhiri dengan nasib mereka yang memilih jalan yang berbeza, menekankan akibat daripada tindakan kita. Dualiti kesenangan dan kesukaran, terang dan gelap, adalah peringatan berterusan tentang pilihan yang kita buat dan impaknya yang kekal. Surah Al-Lail dengan 12 ayatnya merangkumi intipati dualiti, menggesa kita untuk merenung keseimbangan dalam hidup kita. Ketika malam berganti siang dan siang berganti malam, kita diingatkan tentang aturan ilahi yang mengawal alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Geometri suci ini yang terjalin dalam Al-Quran mengajak kita untuk melihat melampaui batas pandangan dan memeluk harmoni yang terletak di hati ciptaan. Seperti terbitnya fajar, begitu juga harapan. Dalam surah ke-93 Al-Quran, surah Ad-Duha, kita temui ketenangan dan jaminan. Surah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad semasa zaman kesedihan yang mendalam, berdiri sebagai suara harapan dan pembaharuan. Ia bermula dengan sumpah, demi waktu pagi yang cerah, dan malam apabila ia sunyi sepi. Bersumpah dengan fajar dan senja, simbol permulaan baru dan ketenangan. Ayat-ayat surah Ad-Duha diturunkan dalam tempoh Nabi merasa ditinggalkan. Jeda dalam wahyu telah menyebabkan keraguan dan keputusasaan, tetapi 11 ayat ini tiba seperti cahaya pertama fard selepas malam yang gelap dan panjang. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, dan dia tidak membencimu. Muputufah, jaminan ilahi bahawa dia sentiasa dekat, walaupun dalam saat-saat paling gelap kita. Surah ini mengingatkan Nabi tentang nikmat yang telah diterimanya. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu dia melindungimu? Bukankah dia mendapatimu sesat lalu dia memberimu petunjuk? Dan bukankah dia mendapatimu miskin lalu dia memberikan kecukupan? Surah Ad-Duha, Simipla. Ayat-ayat ini menonjolkan transformasi daripada kesusahan kepada kemudahan, daripada kegelapan kepada cahaya, perjalanan yang boleh dikaitkan oleh setiap jiwa. Surah Ad-Duha dengan 11 ayatnya berfungsi sebagai peringatan tentang sifat kitaran kehidupan, di mana setiap fajar mengikuti malam dan setiap kesusahan diikuti oleh kemudahan. Ia adalah mesej harapan, mendesak kita untuk bertahan, kerana pagi jaminan sentiasa dekat. Surah suci ini bergema dengan janji ilahi untuk sokongan dan bimbingan, peringatan bahawa kita tidak pernah bersendirian. Merenungkan ayat-ayat ini, kita dipanggil untuk melihat kehidupan kita sendiri dan mengenali saat-saat cahaya yang telah mengikuti saat-saat paling gelap kita. Sama seperti cahaya pagi menghilangkan malam, begitu juga harapan menghilangkan keputusasaan. Surah Ad-Duha merangkumi kebenaran yang mendalam ini, menggesa kita untuk percaya pada rancangan ilahi dan menerima fajar jaminan.
Prolog, Hembusan Kesenangan, 112 Surah Al-Quran, yang diturunkan selama 23 tahun 610-32 Masihi, menjalin 6-236 ayat dan 7771 patah perkataan, menjadi satu jaringan ilahi, satu panggilan untuk melihat rahmat Allah. Surah Asy-Syarq 4. Surah ke-94 membentangkan 8 ayat yang penuh ketenangan. Satu anugerah Makkiyah sekitar tahun 615 Masihi selepas satu jeda wahyu. Angka-angkanya berdengung. 9 tambah 4 sama dengan 13, dikurangkan menjadi 4. Satu segi 4 sama yang menggemakan irama 23. 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 2 menjadi 7. Transkrip ini mengaitkannya dengan rahmat kosmik, kecondongan 23.4 of Madres memudahkan musim, 11 rakaat mengangkat beban. 3 fase nafas, tarik nafas, tahan hembus, membingkai kelegaannya. Manakala Makkah pada tahun 619 Masihi, selepas kesunyian, mendasari harapannya. Bab ini bangkit dari Fajar 93 ke pengembangan 94, 8 ayat kepada 3 ayat 1008, kitaran 290 tahun, 2 tambah 5 sama dengan 7 hingga kini. Tanda tangan ilahi, beban yang diringankan. Kelegaan diberikan. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Dibuka dengan satu soalan. 3 ayat, 1-3 nikmat ilahi. 23 tahun transkrip menandakan ini. 6-10 tambah 5 sama dengan 6-14. Masihi, 1/3 daripada 7. 2 tambah 3 tambah 2. 3 dikurangkan menjadi 1, 1 tambah 2. Tambah 5, ayat kemudian, sama dengan 8. 1 kubus setiap, dia mengembangkan rezeki, Burj 11. Paru-paru 3 ruang bernafas dengan mudah, manakala Nabi pada tahun 611 Masihi, selepas berhenti seketika menghadapi cemoohan Quraisy, menurut Ibn Kathir. 3 kelegaan, tambah 5 sama dengan 8, menyambung 6 muka taat, 6 tantangan 13, kemudian 4. Beban terangkat, beban terangkat, hati terbuka luas. Beban dibuang, dan kami telah menghilangkan dari bebanmu yang memberatkan punggungmu. Memberi jaminan dalam 2 ayat. 5 solat, 2, 4, 4, 3, 4 jumlahnya menjadi 17, darab 2, menghampiri 34, irama pembebasan. Rama-rama bersayap 3 menanggalkan kepompongnya. Tidak seperti orang yang ragu-ragu pada tahun 615 Masihi, buta terhadap rahmat. Tafsir Al-Jalain. 2 tambah 1, pengembangan, sama dengan 3, segitiga, dan memudahkan urusanmu, 4. 4, bebanlah tambah 4, kemudahan baharu, sama dengan 8. 1 keseimbangan geometri berat yang tidak dipikul. Kehormatan dijunjung, dan meninggikan bagimu sebutanmu. Berpusing, 5 ayat, 94 mantap 8, menggabungkan ganjaran dan kewajiban. 7,7 patah perkataan transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar, tambah 1 sama dengan 22. Kemudian 4, Minggi, membingkai ini anak yatim piatu tahun 615 size. Masihi melambung tinggi menjelang 632 Masihi. Burung helang berjari 3 terbang tinggi di udara panas, namun Makkah menimbun. 3 tambah 5, Marwah tugas, sama dengan 8 jumlah surah 1 simfoni utama. Kemasihuran kekal, dari kesunyian hingga keabadian. Seruan untuk berusaha. Maka apabila kamu telah selesai daripada sesuatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ditutup dengan tujuan. 5, Marwah dikurangkan menjadi 1, tambah tiglumnya sama dengan 4, 1 segi 4 sama. Berjuanglah di jalannya. 22-17. Benih 3 peringkat, akar pucuk mekar tumbuh melalui usaha keras, manakala Quraisy pada tahun 619 Masihi menolak usaha. 8 berpecah 4 tambah 4, rehat untuk bekerja, 1 kitaran 12 membuat 6 patah perkataan setiap ayat, 3 kali 4 sama dengan 12. Kewajiban mengikuti kemudahan, 1 chord kosmik. Refleksi, 8 ayat bernyanyi 3, kelega 5. Marwah, berusaha, sama dengan 8. 1 oktagon dalam 112, 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triat nafas, 23 tahun, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan titik perubahan 619. Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7. Bertemu dengan pengangkat 94, Amerika, 2045. Atau kebangkitan BRICS plus 2050 atas rahmat sedemikian. Dari Fajar 93 hingga ketenangan 94, kelegaan mendorong usaha. 1 penyempurnaan ilahi. Prolog, tanda-tanda takdir 119 surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 612 Masihi,
menjalin 6:236 ayat, dan 77:71 saat patah perkataan menjadi satu jalinan ilahi, satu panggilan untuk bermuhasabah. Surah At-Tin, surah ke-95, bersumpah dengan 4 ciptaan dalam 8 ayat. Satu seruan Makkiyah sekitar tahun 615 Masihi. Detiknya berdenyut, 9 tambah 5 bersamaan 14 dikurangkan menjadi 5. Sebuah pentagon yang menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5. Transkripsi ini mengaitkannya dengan tanda-tanda kosmik, kecondongan 23.4 derajat yang mendasari musim, 11 rakaat yang mendasari iman. 3 peringkat buah tin, pucuk, buah, biji membentuk sumpahnya. Manakala Makkah pada tahun 619 Masihi selepas Jeddah membingkai kepentingannya. Bab ini naik dari ketenangan 9 bapuat ke ketinggian 95, 8 ayat kepada 3 ayat 10 blam. Kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7 hingga kini. Tanda tangan ilahi tentang kebangkitan dan kejatuhan. Sumpah penciptaan demi buah tin dan buah zaitun dan gunung Sinai dan negeri Makkah yang aman ini. Bersumpah dengan 4 tanda, buah tin, zaitun, Sinai, Makkah dalam 3 ayat. 23 tahun transkripsi menandakan ini. 6:10 tambah 5 bersamaan 6:19 Masihi. 1/3 daripada 7, 2 tambah 3 tambah 2. 4 dikurangkan menjadi 1. 2 tambah 5 ayat kemudian bersamaan 8. Sebuah kubus bagi setiap. Kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Mim Lutem Miman. Pertumbuhan 3 fasa buah tin mencerminkan pemerasan buah zaitun, hukum Sinai, dan keamanan Makkah. Quraisy pada tahun 619 Masihi mengabaikan ini, menurut Ibn Kathir. 3 sumpah tambah 5 bersamaan 8, menyambungkan 16/3 muka taat. 6 tambah 4 tambah 3 bersamaan 13, kemudian 4. Penciptaan memberi kesaksian, akar menambat penghakiman. Puncak bentuk, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Zmilot Maima menegaskan dalam 1 ayat. 5 solat, 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya menjadi 17, darab 2, pasangan sumpah menghampiri 34. Irama reka bentuk. Katak pokok berjari 3 melompat dalam keseimbangan. Tidak seperti penafian tahun 619 Masihi, selepas huru-hara Alfil Tafsir Al-Jalalain. 4. Sumpah tambah 1 bentuk bersamaan 5. Pentagon. Dan kami muliakan anak-anak Adam. 3. Jasad minda jiwa membentuk satu keseimbangan geometri ciptaan ilahi. Penurunan dan kepulangan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Beralih dalam 2 ayat. 7 kemimaus, 7 patah perkataan transkripsi. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22, kemudian 4, membingkai ini kejatuhan tahun 19. Masihi membayangi kebangkitan nambah 3 kedua. Masihi, biji benih bersayap 3 melayang kemudian berakar. Namun Makkah menimbun. 5. Kejatuhan. Tambah 3, ganjaran bersamaan 8, jumlah surah, 1 simfoni utama. 2 laluan berpecah, 4 penurunan tambah pendakian, 1 kitaran pilihan. Muhasabah 8 ayat berdengung, 4 tambah 4 takdir bersamaan 8. Sebuah oktagon dalam 112, 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. Triad buah tin, 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5. Dan seruan tahun 619 Masihi menenun keabadian. Kitaran 25 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan lengkungan 95, Amerika 2045 atau BRICS 2050 bergantung pada perbuatan sedemikian. Dari kelegaan 94 pada penghakiman 95, ciptaan menimbang jiwa. 1 penyempurnaan ilahi. Prolog. Detak jantung permulaan. 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 3 tahun. 610-6432 Masihi. Merangkai 6-2-36 ayat dan 27,7 patah perkataan menjadi gema ilahi. 1 panggilan untuk mengetahui. Surah Al-Alaq, surah ke-96, membentangkan 19 ayat. Wahyu pertama pada tahun 610 Masihi di Gua Hira. Digitnya berdengung. 9 tambah 6 bersamaan 15, dikurangkan menjadi 6. Heksagon yang mencerminkan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 1 menjadi 6. Transkrip ini mengaitkannya dengan kelahiran kosmik. Kecondongan 23.4 derajat mencetuskan kehidupan. 17 rakaat menjejaki masa. 3 peringkat darah, gumpalan, aliran, denyutan membentuk panggilannya.
manakala Mekah pada tahun 610 Masihi pra-Islam menjadi asas permulaannya. Bab ini melonjak dari kejatuhan 95 kepada kebangkitan 96, 19 ayat kepada 3 ayat serta kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi, benih ilmu. Perintah untuk membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Dulasir 2. Bermula dengan 5 ayat, 96 Surat Lilam. 23 tahun transkrip bermula di sini, 610 Masihi. Tahun pertama daripada 7, 2 tambah 3 tambah 2. 5 dikurangkan menjadi 1. 2 tambah 3 tambah 14, bersamaan 19 nombor perdana bagi. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jantung yang mempunyai 3 ruang mengepam darah daripada gumpalan, manakala Nabi Muhammad pada tahun 610 Masihi yang buta huruf bertemu Jibril menurut Ibn Hisham. 5 ilmu tambah 14 bersamaan 19 merangkai nambah 93 muka taat. Wahyu dinyalakan, pernah melahirkan dunia, keangkuhan manusia. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup. Memberi amaran dalam 3 ayat, 5668. 5 waktu solat, 2, 4, 3, 4, jumlahnya menjadi 17, darab 3. Akar keangkuhan, menghampiri 51, irama kesombongan. Pepatung bersayap 3 terbang dengan angkuh, tidak seperti Abu Jahal pada tahun 1610 Masihi yang menentang kebenaran. 3 pelanggaran tambah 2 ilmu sebelumnya, bersamaan 5. Pentagon kembalilah kepada Tuhanmu, 968. 6 penciptaan kesombongan tambah 3, kemudian bersamaan 9. Keseimbangan geometri, kecondongan kebodohan, pertembungan dan sujud. Tahukah kamu orang yang menghalang-halangi hambaku Muhammad ketika dia sedang mengerjakan solat? Beralih kepada 11 ayat, 96 19 1 patah perkataan transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 bersama 22. Kemudian 4 membingkai ini. Musuh pada tahun 640 Masihi, Abu Jahal mengejek sujud, menurut Al-Tabari. Semut berkaki 3 membina tetapi tunduk, manakala Mekah menentang. 8 sebelumnya, tambah 11 pertembungan bersamaan 19 jumlah surah, 1 simfoni perdana. 5 serbambah emam tentangan, sujud bersamaan 11, sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah, kitaran penyerahan. Renungan 19 ayat berdenyutlah 5 tambah 11 kesombongan pertembungan bersamaan 19 non ada kaguan dalam 1 bablas 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. Triat darah 23 tahun 2 tambah 3 bersamaan 5 dan percikan api tahun 610 Masihi menenun keabadian. Kitaran 25,000 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan panggilan 96 Amerika pada tahun 2045 atau BRICS Plus pada tahun 2050, bergantung pada kebenaran sedemikian. Daripada penghakiman 95 kepada Wahyu 96, ilmu merendahkan hati, 1 penyempurnaan ilahi. Strapot Jebal Blat Surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 610 to 642 Masihi, merangkai 6 ayat dan 77,71 patah perkataan menjadi 1 alunan ilahi, 1 panggilan kepada Yang Maha Esa. Surah Al-Qadr, surah ke-9 bersinar dengan 5 ayat, sebuah puji-pujian Makkiyah sekitar tahun 615 Masihi yang mengagungkan Lailatul Qadar. Angka-angkanya bernyanyi, 9 tambah 7 sama dengan 16, dikurangkan menjadi 7, sebuah heptagon yang mencerminkan irama 23. 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 2 menjadi 7. Transkrip ini mengaitkannya dengan klimaks kosmik, kecondongan 23-4 progres menandakan musim, 11 rakaat membingkai ibadah. 3 fasa malam, senja, gelap, fajar, menyelubungi kuasanya, sementara Makkah pada tahun 615 Masihi pasca Hira mendasari rahmatnya. Bab ini naik dari percikan api 96 ke malam 97. 5 ayat kepada 3 ayat Suratul Lam, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 sama dengan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi bagi ketetapan abadi. Malam disingkapkan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dibuka dengan 1 ayat. Transkrip 23 tahun bermula pada tahun 610 Masihi. Malam ini, seringkali pada 27 Ramadan jatuh dalam angka 7. 2 tambah 3 tambah 2. 1 berdiri sendiri, tambah 4-nya sama dengan 5. Sebuah pentagon mengikut kami telah menurunkannya. 43.
Kitaran bulan 3 peringkat, Baharu Purnama Susut, menyelubungi malam ini. Sementara kaum Quraisy pada tahun 1611 Masihi tidur lena ketika wahyu diturunkan menurut Ibnu Abbas. 1. Penurunan tambah 4 sama dengan 5, menghubungkan 63 muka taat. Keabadian menjelma, satu malam yang mengatasi segalanya. Beban kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mengagumkan dalam 2 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4 berjumlah 17, darab 2 lam, menghampiri 34, satu irama skala. Burung hantu berkepala 3 memburu di tengah kegelapan, tidak seperti orang-orang yang ragu-ragu pada tahun 611 Masihi. Buta terhadap kemuliaan. Tafsir Al-Jalain. 2 beban, tambah 3 sebelum selepas sama dengan 5, sebuah pentagon bagi ketenangan di sana hingga terbit fajar. 3 dikibu tambah yat sama dengan 5, keseimbangan geometri matematik ilahi. Penurunan malaikat. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. 974 terungkap dalam 1 ayat. 771 patah perkataan transkrip ini. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 sama dengan 22, kemudian 4 membingkai ini. Malam pada tahun 611 Masihi menyaksikan kedatangan Jibril dan para malaikat, menurut Al-Tabari. Burung jenjang berjari 3 meluncur dengan anggun, namun Makkah menolak. 4 tambah 1 penurunan, sama dengan 5, jumlah surah, 1 simfoni perdana. 5. Tugas malaikat dikurangkan menjadi 1. Ketetapan 1 kitaran 12,46 patah perkataan setiap ayat. 3 kali 4 sama dengan 12. Langit bertemu bumi, 1 majelis kosmik. Renungan 5 ayat berdengung. 1 lam tambah 4. Kemuliaan malaikat sama dengan 5. Sebuah pentagon dalam Strablat. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triad malam, 23 tahun. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan selubung tahun 611 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7 bertemu dengan kuasa 97 Amerika pada tahun 2045 atau BRICS Plus pada tahun 2050 bergantung pada malam sebegini. Daripada segumpal darah 966 kepada ketetapan 927, wahyu memahkotai masa 1 penyempurnaan ilahi. Pendahuluan, cahaya bukti. Sebanyak 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 1610-1632 Masihi, merangkai 6,2236 ayat dan 77,71 patah kata menjadi seruan ilahi. Seruan untuk memahami. Surah Al-Bayyinah, Semimudullan, surah ke-98 bersinar dengan 8 ayat. Wahyu Makkiyah sekitar tahun 611 Masihi, atau awal Madaniyah, konteksnya berubah-ubah. Digitnya berdenyut, 9 tambah 8 sama dengan 17, dikurangkan menjadi 8. Sebuah oktagon yang menggemakan irama 23. 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 3 menjadi 8. Transkrip ini mengaitkannya dengan kejelasan kosmik. Kecenderungan 2,34 gras menunjukkan musim, 11 rakaat menambat iman. 3 gelombang cahaya merah, biru, ungu menerangi buktinya. Manakala Makkah pada tahun 611 Masihi, pertengahan wahyu, membingkai kepentingannya. Bab ini bangkit dari malam ke-97 kepada bukti ke-98, 8 ayat kepada 3 ayat ke-118, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 sama dengan 7 hingga kini. Tanda tangan ilahi kebenaran tersingkap. Penolakan kejelasan. Orang-orang yang kafir di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekafiran mereka, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun transkrip menandakan ini 610 tambah 5 sama dengan 615 Masihi. Dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 1 berdiri teguh. Tambah 7 ayat kemudian sama dengan 8. Sebuah kubus setiap sebuah kitab yang diturun 1. Prisma 3 peringkat membahagikan cahaya kepada kebenaran. Manakala orang Yahudi, Kristian, dan Pagan pada tahun 615 Masihi berpegang teguh pada kesesatan. Menurut Ibn Kathir. 1. Penolakan, tambah 7 sama dengan 8, menyambungkan 653 muka taat. Bukti muncul, namun mata tetap tertutup. Bukti Rasulullah, seorang Rasul dari Allah yang membacakan kitab-kitab yang suci, Lamtullah Menjadi 3 mendefinisikan bukti dalam 2 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya 17. Darab du bukti, menghampiri 34, irama hidayah. Helang bersayap 3 terbang dengan penglihatan.
Tidak seperti orang-orang skeptikal pada tahun 611 Masihi, peka kepada bacaan tafsir Al-Jalalain. 2. Rasul tambah 6, kemudian sebelumnya, sama dengan 8, oktagon, penanda yang jelas. 3. Sifat kitab suci, benar. Hikmah, tambah 1, Rasul sama dengan 4, keseimbangan geometri, suara ilahi, pembahagian dan ganjaran. Dan ahli kitab tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Pembeni beralih kepada 4 ayat, 98 semplaan. 77 Kimal 71 patah kata dalam transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 sama dengan 22. Kemudian 4, membingkai ini, puak-puak pada tahun 611 Masihi berpecah belah. Kebenaran dijelaskan, menurut Al-Tabari. Rusa berkaki 3 melangkah di jalan yang kuku, namun ramai yang sesat. 4. Perpecahan tambah 4 ganjaran, sama dengan 8, jumlah surah sebuah simfoni utama. 5. Amalan baik tambah 3, iman, takut, sabar, sama dengan 8. Syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kitaran 12.46 patah kata setiap ayat. 3 kali 4 sama dengan 12. Kejelasan menyaring jiwa. Renungan 8 ayat bersinar 4. Penolakan dan bukpat takdir sama dengan 8. Oktagon dalam 1 bablas. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. 3 serangkai cahaya, 23 tahun, 2 tambah 3 sama dengan 5, dan seruan tahun 615 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7, bertemu dengan bukti ke-98 tahun 2045 Amerika, atau 2050 BRICS Plus terletak pada tanda-tanda sedemikian. Daripada dekret ke-97 kepada bukti ke-98, kebenaran membahagikan. Penyempurnaan ilahi, prolog, gegaran kebenaran 114 surah Al-Quran, diturunkan selama 23 tahun, 610-632 Masihi, menjalin 6-236 ayat dan 27,771 pah perkataan menjadi satu gegaran ilahi, satu panggilan untuk menjadi saksi. Surah Az-Zalzalah 9 bergemuruh dengan 8 ayat, visi makiyah sekitar 619 Masihi tentang hari kiamat. Nombornya berdenyut, 9 tambah 9 bersamaan 18, dikurangkan menjadi 9, non-agon yang menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 4 menjadi 9. Transkrip ini mengaitkannya dengan anjakan kosmik, kecondongan 234 bergas memiringkan dunia, 11 rakaat menenangkan jiwa. 3 lapisan bumi, kerak bumi, mantel teras, menggoncang kebenarannya. Manakala Makkah pada tahun 615 Masihi, di pertengahan wahyu, membingkai amarannya. Bab ini melonjak dari bukti 98 kepada goncangan 99, 8 ayat kepada 3 ayat serapulan, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersama 7, hingga kini, tanda tangan ilahi neraca terakhir. Gegaran bumi, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat, dibuka dengan 3 ayat, 99 ayat 3. 23 tahun transkrip menandakan ini. 610 tambah 5 bersamaan 619. Masihi dalam tempoh 7. 2 tambah 3 tambah 2. 3 dikurangkan menjadi 1. 1 tambah 2 tambah 5. Ayat seterusnya bersamaan 8. 1 kubus bagi hari kiamat telah dekat. 51. Gempa bumi 3 peringkat. Gegaran, rekahan mendap, menggoncang bumi. Manakala kaum tahun 611 Masihi mengabaikan tanda-tanda menurut Ibn Kathir. 3. Pergolakan, tambah 5 bersamaan 8, menyambungkan 6,3 mukataat. Bumi berkata-kata, pengadilan sudah dekat. Kesaksian dibuka. Pada hari itu, bumi akan menceritakan beritanya, kerana Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Diungkapkan dalam 2 ayat. 5 solat, 2, 4, 3, 4. Jumlahnya menjadi 17. Darab 2 menghampiri 34. Irama kesaksian. Kumbang 3 sayap itu menggali lubang kemudian muncul. Tidak seperti golongan yang menafikan pada tahun 611 Masihi yang peka terhadap ciptaan. 2. Kesaksian tambah 6 sebelumnya. Kemudian bersama 8. Oktagon, bumi akan mengeluarkan segala isinya. 3. Lapisan berkata-kata, tambah 2 kali 5. Keseimbangan geometri suara kosmik. Neraca amal. Maka sesiapa yang berbuat kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. 1978 ditutup dengan 3 ayat. 27,7 patah perkataan transkrip. 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 bersamaan 22. Kemudian 4. Membingkai ini,
Perbuat pada tahun 611 Masihi, bergema hingga akhir tahun 672 Masihi. Cicak 3 jari melangkah di jalan yang terang, namun ramai yang tersandung. 5. Sebelumnya tambah 3 neraca bersamaan 8 jumlah surah, 1 simfoni utama. 4. Baik, jahat tambah 4, peranan bumi bersamaan 8. Setiap jiwa akan dibalas. Kitaran 12 bomba tepat 6 patah perkarat ayat 3 darab 4 bersamaan 12. Atom menentukan nasib. Renungan 8 ayat bergemuruh. 3. Gempa bumi tambah 5. Kesaksian neraca bersamaan 8. Oktagon dalam 111, 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. Triad bumi 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5. Dan panggilan tahun 611 Masihi menjalin keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7. Bertemu dengan goncangan 99. Amerika pada tahun 2045. Atau BRICS Plus pada tahun 2000, terlepas pada pemberat tersebut. Dari bukti 9 mendalam kepada perhitungan 9, bumi menjadi saksi. 1. Penyempurnaan ilahi. Prolog. Derapan saksi 111 surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 610-1632 Masihi. Merangkai 6 yil 236 ayat dan 251 patah kata menjadi irama ilahi. Seruan untuk mendengar. Surah Al-Adiyat 100, surah ke-100 dibekalkan dengan 11 ayat teguran Makkiyah sekitar tahun 619 Masihi. Digitnya berdengung, 1 tambah sifar bersamaan 1, meningkat kepada 10 dengan 11 ayat, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 5 kepada 10. Transkrip ini mengaitkannya dengan gerakan kosmik, kecondongan 23 memantar dia memacu kitaran, 11 rakaat mengatur langkah iman. 3 rentak kuda berjalan, berlari kecil, berlari kencang, mengucapkan sumpahnya. Sementara Makkah pada tahun 619 Masihi, di pertengahan wahyu, membingkai tuduhannya. Bab ini berlumba dari gempa sembilan ke kuda serlas. 11 ayat kepada 3 ayat 128, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7 hingga kini, tanda tangan ilahi hati yang lalai. Sumpah kuda. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan tercungap-cungap, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kukunya, dan kuda yang menyerang di waktu pagi, bersumpah dengan 5 sifat kuda dalam 5 ayat. 115. 23 tahun transkrip menandakan ini. 610 tambah 5 bersamaan 611 Masihi, dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 5 dikurangkan kepada 1, 2 tambah 3, tambah 6 ayat kemudian bersamaan 11. Hendekagon setiap. Kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Hentakan kuku 3 peringkat. Hentak percikan debu bergemuruh. Sementara kaum Quraisy tahun 619 Masihi menghargai kuda perang menurut Ibn Kathir. 5 tambah 6 bersamaan 11. Merangkai 6 prosmatan 3 mukataat. Ciptaan menuduh. Kelajuan membutakan manusia. Keingkaran terbongkar. Sesungguhnya manusia itu sangat mengingkari nikmat Tuhannya, dan sesungguhnya dia menyaksikan hal itu berpusing dalam 2 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya menjadi 17. Darab 2, menghampiri 34. Irama pengabaian. Burung helang 3 sayap memburu, namun bersyukur. Tidak seperti golongan elit tahun 619 Masihi, menimbun rampasan. Jenny. 2 keingkaran tambah 9 sebelum, selepas bersamaan 11 Hendecagon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. 3. Saksi diri tambah 2, bersamaan 5 keseimbangan geometri berat penafian. Perhitungan ketamakan. Dan sesungguhnya dia sangat mencintai harta. Tidak dia tahu bahwa apabila kuburan-kuburan dibongkar, ditutup dengan 4 ayat. 7 patah kata transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22. Kemudian 4 membingkai ini. Ketamakan tahun 611. Masihi bertemu penghujung tahun 632 Masihi. Unta berkaki 3 membawa beban namun berehat, sementara Makkah mengejar emas. 7 sebelumnya tambah 4 perhitungan. Bersamaan 11 jumlah surah, simfoni perdana. 5. Sifat ketamakan tambah 6 bersamaan 11, amal perbuatan mereka akan diperlihatkan. Yas, kitaran 12.46, patah kata setiap ayat, 3 kali 4 bersamaan 12. Debu Reda, kebenaran berlari bebas. Renungan, 11 ayat mendakwa, 5 kuda tambah 6, keingkaran bersamaan 11, Hendekagon dalam 112, 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. 3 serangkai kuda, 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5,
dan teguran tahun 615 Masihi menun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7. Bertemu seruan ke-100 Amerika 2045 atau BRICS plus 2050 menunggangi kekangan tersebut. Dari gempa 99 ke perlumbaan 100, keingkaran goyah, penyempurnaan ilahi. Prolog, pertembungan pengakhiran sebanyak 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 632 Masihi, merangkai 6 ayat dan 77 patah kata menjadi satu crescendo ilahi, satu seruan untuk bangun. Surah Al-Qariyah, surah ke-1 memberi amaran keras dengan 11 ayat, satu amaran Makkiyah sekitar tahun 611 Masihi tentang hari kiamat. Angkanya berdengung 1 tambah sifar tambah 1 bersamaan 2, meningkat kepada 11, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 6 hingga 11. Ayat-ayat ini mengaitkannya dengan keretakan kosmik, kecondongan 24 redis menggoncang dunia, 11 rakaat menenangkan hati, 3 fasa guru, gemuruh, dentuman pudar, membunyikan penggera. Sementara Makkah pada tahun 611 Masihi di pertengahan wahyu membingkai ketakutannya. Bab ini beralih dari kuda-kuda surah ke-100 ke tamparan surah ke-1. 11 ayat kepada 3 ayat surah ke-108. Kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7. Hingga kini, satu tanda tangan ilahi bagi pengiraan terakhir. Seruan malapetaka, hari kiamat yang menggemparkan. Apakah hari kiamat yang menggemparkan itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat yang menggemparkan itu? Sah dibuka dengan 3 ayat. 23 tahun penurunan Al-Quran menandakan ini nama 10 tambah 5 bersamaan 615 Masihi. Dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 3 berkurang kepada 1, 1 tambah 2, tambah 8 ayat-ayat terus bersamaan 11, 1 hendekagon bagi. Telah dekat datangnya saat itu hari kiamat. Selat. Ribut 3 peringkat, angin, kilat, hujan menandakan kekuatannya. Sementara kaum Quraisy pada tahun 615 Masihi mencemoh azab, menurut Ibn Kathir. 3, suan tambah 8 bersamaan 11, merangkai 6 lords maka 3 muka taat. Pertanyaan bergema ketakutan semakin hampir. Kekacauan tercetus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung ganang seperti bulu yang dihamburkan, menggambarkan kekacauan dalam 2 ayat. 5 waktu solat 24434 berjumlah 17 darab 2, jangka masa kekacauan, menghampiri 34, 1 irama keruntuhan. Rama-rama yang bersayap 3 terbang dalam keadaan panik, tidak seperti orang-orang kafir pada tahun 611 Masihi, yang buta terhadap tanda-tanda, tafsir Al-Jalalain. 2. Kekacauan, tambah 9, sebelumnya kemudian bersamaan 11, 1 hendekagon bagi telah terjadi gempa bumi, Semiulabu. 3. Rama-rama, gunung, hari, tambah 2 bersamaan 5, 1 keseimbangan geometri bagi perintah yang dihancurkan. Neraca takdir, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Sudah ditimbang dalam 4 ayat. Sebanyak 1 patah kata dalam Al-Quran. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22. Kemudian 4. Membingkai ini perbuatan pada tahun 615 Masihi menghadapi pengakhiran pada tahun 632 Masihi. Neraca berkaki 3 ditimbang dengan bulu, namun ketamakan menenggelamkannya. 7 sebelumnya 4 takdir bersamaan 11 jumlah surah, 1 simfoni perdana. 5 tingkah 6 kekacauan seruan bersamaan 11 balasan dari Allah. 1 kitaran 12 6 patah kata setiap ayat. 3 darab 4 bersamaan 12. Debu berterbangan jiwa-jiwa terpisah. Renungan 11 ayat berdentang 3. Malapetaka tambah 8. Kekacauan neraca bersamaan 11. 1 hendecagon dalam 111. 1 tambah 4 bersamaan 6. 3 serangkai guru 23 tahun. 2 tambah 3 bersamaan 5. Dan amaran pada tahun 615 Masihi menjalin keabadian. Kitaran 250 tahun Anda. 2 tambah 5 bersamaan 7. Bertemu dengan tamparan surah ke-101. Amerika pada tahun 2025 atau BRICS Plus pada tahun 2060 bergantung pada neraca tersebut. Daripada serangan surah ke-100 kepada tamparan surah ke-101, penghakiman tiba. 1. Penyempurnaan ilahi. Prolog, mengejar bayangan.
112 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 610-632 mt, merangkai 622 ayat dan 77,71 patah kata menjadi cerminan ilahi, sebuah panggilan untuk kembali. Surah At-Takatsur, surah ke-2, memperingatkan dengan 8 ayat sebuah teguran Makkiyah sekitar tahun 615 mt. Angkanya berdengung, 1 tambah 0 tambah 2 bersamaan 3, naik menjadi 8, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 3 menjadi 8. Transkrip ini mengaitkannya dengan kebodohan kosmik, kecondongan 23 mempai bermutar musim, 11 rakaat mendasari tujuan, 3 godaan ketamakan, kekayaan, keluarga, kebanggaan mendorong perlombaannya, sementara Makkah pada tahun 611 M di pertengahan wahyu membingkai ketergesaannya. Bab ini melangkah dari serangan 1001 ke pengejaran 1002, 8 ayat hingga 3 ayat 1008, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7, hingga sekarang, tanda tangan ilahi dari tujuan yang hilang. Kegilaan persaingan dalam memperbanyakkan benda melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur, dibuka dengan 2 ayat, 23 tahun transkrip menandakan ini. 6 tambah 5 bersamaan 619 M dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 2 dikurangkan menjadi 1, 1 tambah 1, tambah 6. Ayat seterusnya bersamaan 8, sebuah kubus kamu dilalaikan oleh angan-angan. 3 peringkat pengejaran, mendapatkan, membanggakan mati memakan. Sementara kaum Quraisy pada tahun 619 M bersaing untuk keluarga, menurut Ibn Kathir. 2. Persaingan, tambah 6 bersamaan 8, menyambungkan 3 mukataat. Cita-cita membutakan, kuburan menghentikan semuanya. Kepastian terungkap, tidak, kamu akan mengetahui kelak. Kemudian tidak, kamu akan mengetahui keempat ditegaskan dalam 2 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4, berjumlah 17, darab 2 pastian menghampiri 34, irama kebangkitan. Burung gagak yang bersayap 3 mengais tetapi melihat, tidak seperti golongan elit pada tahun 619 M, yang tuli terhadap kebenaran. Tafsir 2. Amaran, tambah 6, sebelumnya, kemudian, bersamaan 8, sebuah segi 8, hari penghakiman. 3. Berat pengulangan, tambah 2, bersamaan 5, keseimbangan geometri dari ketakutan yang muncul. Api pencerahan, tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Selapu 2 mingablobat. Ditutup dengan 4 ayat. 7 patah kata transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tah 0, tambah 1 bersamaan 2 kemudian 4. Membingkai ini kebodohan tahun 611 M bertemu dengan api tahun 612 M. Rubah yang berjari kaki 3 melarikan diri tetapi menghadapi, sementara Makkah menimbun. 4. Pencerahan 4. Persaingan kepastian 8 jumlah surah simfoni utama. 5. Silau api, tambah 3. Amaran sebelumnya, bersamaan 8. Hari ia disaksikan, kitaran 12.46 patah ke setiap ayat 4 bersamaan 12. Mata terbakar, kebenaran membakar. Renungan 8 ayat berbunyi. 2 lumbaan, tambah 6, kepastian, bersamaan 8. Sebuah segi 8 dalam 12, 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. Triad ketamakan, 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5, dan ketergesaan tahun 615 M menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan pemberhentian 1022. Amerika tahun 2045, atau BRICS Plus tahun 2050 mengejar debu tersebut. Dari gempa bumi 101 ke perlumbaan 102, gangguan jatuh, penyempurnaan ilahi. Prolog. Detik yang berlalu, 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun 610-632 Masihi, merangkai 6,236 ayat dan 77 patah perkataan menjadi denyutan ilahi, seruan untuk merebut setiap saat. Surah Al-Asr, surah ke-13, meringkaskan 3 ayat sebuah rayuan Makkiyah sekitar tahun 19 Masihi. Angkanya berdengung 1 tambah sifar tambah 3 bersamaan 4, dikurangkan menjadi 3 dengan ayat-ayatnya, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 1 menjadi 6. Transkrip ini mengaitkannya dengan kepesatan kosmik, kecondongan 23 kuampan degat menandakan musim, 11 rakaat menandakan hari.
3 denyutan masa, lalu, kini, akan datang, bersumpahkan kebenarannya. Sementara Makkah pada tahun 619 Masihi di pertengahan Wahyu, membingkai singkatnya. Bab ini beralih dari perlumbaan 102 ke jam 103. 3 ayat kepada 3 ayat 100 lam, kitaran 290 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7, hingga kini, tanda tangan ilahi tentang nilai yang cepat berlalu. Sumpah masa demi masa, dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun transkrip menandakan ini. 610 tambah 5 bersamaan 619. Masihi, dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 1 berdiri sendiri, tambah 2 ayat kemudian, bersamaan 3. Segitiga setiap, kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jam matahari 3 peringkat. Bayang, puncak, pudar, menjejaki sumpahnya. Sementara kaum Quraisy pada tahun 16 Masihi membuang masa, menurut Ibn Kathir. 1 masa tambah 2 bersamaan 3, menyambungkan 16 pada 3 muka taat. Detik-detik bersumpah semuanya berlalu. Kerugian manusia, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Memberi amaran dalam 1 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 3, 4. Jumlahnya menjadi 17. Darab 1 kerugian. Bersamaan 17. Irama kehancuran. Burung pipit bersayap 3 terbang namun bersarang, tidak seperti mereka yang lalai pada tahun 619 Masihi. Buta terhadap kerosakan. 1 kerugian tambah 2, sumpah, keselamatan, bersamaan 3 segitiga. Manusia membuang hidupnya, 20 3 kesan masa muda, tua, tambah 1 ayat bersamaan 4. Keseimbangan geometri nafas yang dibazirkan. Jalan menuju keselamatan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sugia menyelamatkan dalam 1 ayat. 7 selesai patah perkataan transkrip. 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22. Kemudian 4. Membingkai ini. Iman tahun 611 Masihi meningkat menjelang 632 Masihi. Semut berkaki 3 bekerja keras dalam kesatuan. Sementara Makkah goyah. 2. Sebelumnya, tambah 1 keselamatan, bersamaan 3 jumlah surah sebuah simfoni perdana. 4. Iman, amal, kebenaran tambah 3 ayat bersamaan 7. Mereka yang membersihkannya berjaya. Kitaran 12 6 patah perkataan setiap ayat. 3 kali 4 bersamaan 12. Masa menebus. Perbuatan kekal. Renungan 3 ayat berdetik. 1 masa tambah drugian keselamatan bersamaan 3. Segitiga dalam 114, 1 tambah 1 4 bersamaan 6. Triat masa tahun 2 tambah 3 bersamaan 5, dan rayuan tahun 618, Masihi menenun keabadian. Kitaran 20-50 tahun 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan kepesatan 1003, Amerika 2045, atau BRICS plus 2050, bergantung pada perbuatan sedemikian. Dari pengejaran Sabu 2 ke jam Sabu 3, masa mengadili penyempurnaan ilahi. Prolog, percikan kemusnahan 114 surah Al-Quran, diturunkan selama 23 tahun, 610-32 Masihi, merangkai 6.236 ayat dan 27,71 patah perkataan menjadi api suci, seruan untuk menjaga lisan. Surah Al-Humazah, surah ke-104, berkobar dengan 9 ayat, sumpahan Makkiyah sekitar tahun 619 Masihi. Angkanya berdengung, 1 tambah 0 tambah 4 sama dengan 5, meningkat kepada 9, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 4 menjadi 9. Transkripsi ini mengaitkannya dengan perhitungan kosmik. Kecondongan 2/14 memicu kitaran, 11 rakaat membersihkan dosa. 3 peringkat api, percikan, kobaran, abu, memicu kemarahannya. Manakala Makkah pada tahun 611 Masihi, di pertengahan Wahyu, membingkai cemuhannya. Bab ini membara dari ketergesaan 103 kepada fitnah 144, 9 ayat kepada 3 ayat, 108, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 sama dengan 7, hingga kini, tanda tangan ilahi tentang beratnya perkataan. Laknat bagi si pencaci. Binasalah bagi tiap-tiap orang yang suka mencaci dan mengumpat, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dibuka dengan 2 ayat. 23 tahun transkripsi menandakan ini. 610 tambah 5 sama dengan 611 Masihi. Dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 2 dikurangkan menjadi 1, 1 tambah 1, tambah 7 ayat seterusnya, sama dengan 9. Nonagon mengikut orang-orang yang memfitnah. 68-11. Bara 3 peringkat, berpendar, menyala mati, melaknat lidah,
Manakala kaum Quraisy pada tahun 615 Masihi, contohnya Al-Walid ibn Mughirah, mengejek menurut Ibn Kathir. 2 laknat tambah 7 sama dengan 9, menyambung nambah 93 muqatta'at. Perkataan membakar ketangkakan mengipas api, khayalan kekayaan. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya, memberi amaran dalam satu ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya menjadi 17. Darab 1 punca khayalan, sama dengan 17. Irama kebodohan. Burung nasar bersayap 3 menimbun tetapi jatuh, tidak seperti golongan elit tahun 611 Masihi, buta terhadap debu, Sir Al-Jalalain. 1 khayalan, tambah 8 sebelumnya kemudian sama dengan 9. Nonagon, harta tidak akan memberi manfaat. 3. Harapan palsu kekayaan, kuasa, masa, keselamatan. Tambah 1, ayat sama dengan 4, keseimbangan geometri emas yang runtuh. Api yang memusnahkan. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa dia hutama itu? Yaitu azab Allah yang dinyalakan dengan kekuasaannya. Surat Plat 49, ditutup dengan 6 ayat. 7 patah perkataan transkripsi. Tu tambah 7, tambah 0, tambah 1 sama dengan 22. Kemudian 4, membingkai ini. Cemuhan tahun 615 Masihi bertemu dengan kobaran api tahun 632 Masihi. Bara api 3 jari melompat kemudian membakar, manakala Makkah diejek. 3 sebelumnya, tambah N api, sama dengan 9 jumlah surah simfoni perdana. 5. Sifat api, hancurkan, nyalakan, telat, naik, tutup, bakar. 4. Punca fitnah, sama dengan 9. Api yang sampai ke hati. Kitaran 12 6 patah perkataan setiap ayat. 3 kali 4 sama dengan 12. Api menyegil, fitnah membakar dirinya sendiri. Renungan 9 ayat berkobar. 3. Fitnah 6, api sama dengan 9. Nonagon dalam 111. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triad api, 23 tahun, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan teguran tahun 611 Masihi menenun keabadian. Kitaran 20-50 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7, bertemu dengan kesengsaraan 104, Amerika 2045, atau BRICS plus 2050 tertulis di atas lidah sedemikian. Dari detik 113 kepada kobaran api 104, fitnah jatuh, penyempurnaan ilahi. Penerbangan batu 114 surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 610-632 Masihi, merangkai 6.236 ayat dan 70,71 patah kata menjadi perisai suci, seruan untuk menyaksikan kekuasaan direndahkan. Surah Al-Fil, 105, surah ke-105 mengumandangkan 5 ayat. Kisah dari Mekah sekitar tahun 614 Masihi, yang mengingatkan kembali mukjizat tahun 570 Masihi. Angkanya berdengung, 1 tambah 0 tambah 5 sama dengan 6. Dikurangi menjadi 5, menggemakan irama 23. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tulisan ini mengaitkannya dengan pertahanan kosmik. Kecondongan 2 madras menjaga keseimbangan. 17 rakaat menguatkan iman. 3 serangan burung, terjun, mematuk, menjatuhkan, menyampaikan pelajarannya. Sementara Makkah tahun 611 Masihi di tengah-tengah wahyu mengingatkan kembali kejatuhan Abraha. Bab ini melangkah dari api Stradukmat ke kawanan 1005. 5 ayat hingga 3 ayat 1008. Siklus 250 tahun. 2 tambah 5 sama dengan 7 hingga sekarang. Tanda tangan ilahi dari kehancuran kesombongan. Persoalan kekuasaan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun, tulisan ini menandakan ini. Number 10 tambah 5 sama dengan 611 Masihi. Dalam 7, 2 tambah 3 tambah 2, mencerminkan peristiwa tahun 570 Masihi. 40 tahun sebelumnya, 4 tambah 0 sama dengan 4. 1 berdiri teguh, tambah 4 ayat selanjutnya sama dengan 5. Pentagon per Allah Maha Perkasa. Gajah bergading 3 itu menyerang tetapi jatuh, sementara Abraha tahun 570 Masihi bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, menurut Ibnu Hisham. 1 pertanyaan tambah 4 sama dengan 5, merangkai 643 muqatta'at. Kekuasaan hancur, kehendak ilahi menang. Rencana yang terbongkar bukan dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Bertanya dalam 1 ayat. 5 waktu salat, 2, 4, 4, 3, 4 berjumlah 17. Dikali 1 penghalang rencana, sama dengan 17, irama kehancuran. Burung layang-layang bersayap 3 terbang lebih cepat dari raksasa. Tidak seperti pasukan tahun 570 Masihi,
kalah oleh burung, tafsir Al-Jalalain. 1 rencana, tambah 4. Sebelumnya, selanjutnya, sama dengan 5. Pentagon dari rencana mereka akan diputuskan. Natana. 3. Langkah skema. Berbaris, mengepung gagal, tambah 1, sama dengan 4. Keseimbangan geometris dari kekuatan yang digagalkan. Burung pembawa maut. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang keras sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Yusuf dengan 3 ayat. Dudu hilah dudu Yesus plus 1 kata dalam transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 sama dengan 22. Kemudian 4. Membingkai ini. Kawanan tahun 570 Masihi menghancurkan kesombongan tahun 611 Masihi. Ababil berjari 3 menghujani batu, sementara pasukan Abraha hancur menurut Al-Tabari. 2 sebelumnya tambah 3 burung sama dengan 5 jumlah surah, sebuah simfoni prima. 5 tindakan burung, terbang, menyerang, menghancurkan, menyebar, berakhir. Tambah 3 sama dengan 8 tentara Allah. Siklus 12 plus 46 kata per ayat 3 kali 4 sama dengan 12. Kawanan menang. Jerami terbaring rendah. Renungan 5 ayat membubung tinggi. 1. Kekuasaan tambah 4. Burung sama dengan 5. Pentagon dalam 114. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triad burung 23 tahun. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan lengkungan 570 611 Masihi menenun keabadian. Siklus 250 tahun Anda. 2 tambah 5 sama dengan 7. Bertemu dengan perisai 1005. Amerika tahun 2045 atau BRICS Plus tahun 2050 tunduk pada kekuatan seperti itu. Dari kobaran api 1004 hingga kejatuhan 1005, kesombongan tercerai-berai, sebuah penyempurnaan ilahi. Pendahuluan, rombongan penyayang 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 3 tahun, 676 Masihi. Merangkai 6 ayat dan 77,771 patah kata menjadi ikatan ilahi. Seruan untuk bersyukur. Surah Quraisy, Surah Al-6, Surah Ke-1 mengalun dengan 4 ayat. Peringatan dari zaman Mekah sekitar tahun 615 Masihi tentang nikmat selepas tahun 50 Masihi. Angka-angkanya bernyanyi. 1 tambah 0 tambah 6 sama dengan 7, dikurangkan menjadi 4, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 2 menjadi 7. Ayat-ayat ini mengaitkannya dengan rezeki kosmik. Kecondongan 24 ras mengekalkan perdagangan. 11 rakaat mengakar ibadah. 3 langkah unta. Melangkah, berayun, rehat, mengatur rahmatnya. Sementara Mekah pada tahun 619 Masihi di pertengahan wahyu mengingatkan kehancuran Abraha. Surah ini meluncur dari perisai surah 105 ke nikmat surah 106. 4 ayat ketiga ayat surah 108, kitaran 290 tahun. 2 tambah 5 sama dengan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi kedamaian yang dianugerahkan, anugerah perjalanan. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, dengan 2 ayat. 27 tahun catatan ini menandakan ini. 610 tambah 5 sama dengan 611 Masihi dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2, mencerminkan keselamatan tahun Masihi. 60 tahun sebelumnya, 4 tambah 0 sama dengan 4. 2 dikurangkan menjadi 1, 1 tambah 1, tambah 2. Ayat seterusnya sama dengan 4. Segi 4 sama seperti dia memberi rezeki kepadamu. 3 peringkat kafilah memuatkan, menjelajah, berdagang, menjamin kehidupan. Sementara Quraisy pada tahun 619 Masihi berkembang pesat selepas peristiwa gajah, menurut Ibn Hisham. 2 perjalanan tambah 2 sama dengan 4, menghubungkan 643 muka taat. Jalan terbuka, nikmat menjaga, seruan untuk beribadah. Maka hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini, Ka'bah. Mendesak dalam 1 ayat. 5 waktu solat 2-4-4-3-4 berjumlah 17, darab 1 seruan ibadah sama dengan 17. Irama syukur. Merpati bersayap 3 bersarang berhampiran Ka'bah, tidak seperti orang-orang yang tidak tahu berterima kasih pada tahun 615 Masihi. Buta terhadap rahmat, tafsir Al-Jalalain. 1 ibadah tambah 3 kemudian sama dengan 4. Segi 4 sama. Sembahlah Allah saja. 3 kurniaan rumah. Keselamatan, kesucian, tambah 1 ayat sama dengan 4. Keseimbangan geometri, hutang ilahi.
rahmat sang pemelihara yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ditutup dengan satu ayat. Dudu fumemo dudu patah kata dalam Al-Quran. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 sama dengan 22. Kemudian 4, membingkai ini. Perisai tahun 570. Masihi memberi makan kepada kedamaian tahun 619 Masihi. Unta berkaki 3 membawa limpah kurnia, sementara Quraisy terlupa. 3, sebelumnya, tambah 1, rahmat sama dengan 4. Jumlah surah, simfoni perdana. 4, kurniaan, makanan, keselamatan, perdagangan iman. Tambah 3, ayat sebelumnya, sama dengan 7, Allah adalah maha pemberi rezeki. Kitaran 12-46, patah kata setiap ayat. 3 darab 4 sama dengan 12. Rahmat mengalir, kesyukuran pudar. Renungan 4 ayat bergema. 2, perjalanan. Tambah 2, ibadah rahmat, sama dengan 4, segi 4 sama dalam 11. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. 3 serangkai unta, 23 tahun, 2 tambah 3 sama dengan 5, dan lengkungan 511 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda. 2 tambah 5 sama dengan 7. Bertemu dengan keprihatinan surah Sipul 6. Amerika pada tahun 2045 atau BRICS Plus pada tahun 2050 bergantung pada kurniaan sebegini. Daripada kawanan burung surah Saur 5 ke kafilah surah Sipul 6, nikmat memanggil penyempurnaan ilahi. Paus 12. Surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 610 Masihi. Menganyam, 6.236 ayat dan 27 patah perkataan menjadi neraca ilahi. Seruan untuk kepedulian. Surah Al-Ma'un. Surah ke-17 bergema dengan 7 ayat. Teguran Makkiyah sekitar tahun 615 Masihi. Angkanya berdengung, 1 tambah sifar tambah 7 sama dengan 8, dikurangkan menjadi 7. Menggemakan irama 23, 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 2 menjadi 7. Transkrip ini mengaitkannya dengan kewajiban kosmik. Kecondongan 24 raiti menyeimbangkan kehidupan. 11 rakaat mengikat perbuatan. 3 perbuatan kebaikan, memberi, berkongsi, membantu, meninggikan permohonannya. Sementara Makkah pada tahun 611 Masihi, di pertengahan Wahyu, membingkai sengatannya. Bab ini beralih dari rahmat 106 ke kealpaan 107. 7 ayat menjadi 3 ayat 108. Kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 sama dengan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi bagi beban kecil. Tahukah kamu akan orang yang mendustakan agama? Dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun transkrip menandakan ini. 610 tambah 5 sama dengan 615 Masihi. Dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 1 berdiri tegak, tambah 6 ayat seterusnya, sama dengan 7. Heptagon bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Benih 3 peringkat, menyemai, tumbuh, layu, memerlukan penjagaan. Manakala kaum Quraisy pada tahun 615 Masihi menolak penghakiman menurut Ibn Kathir. 1 penafian, tambah 6 sama dengan 7. Menyambungkan 6-3 muka taat. Iman goyah, neraca condong. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sembahyang, yaitu orang-orang yang lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Orang-orang yang riak dengan sembahyangnya dan enggan memberi bantuan yang sedikit. Menuduh dalam 2 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya menjadi 17. Darab 2 kean tugas menghampiri 34. Irama kecuaian. Lebah bersayap 3 membina namun memberi makan. Tidak seperti golongan elit tahun 619 Masihi. Menimbun 910 Masihi. Tafsir Al-Jalalain. 2. Kecuaian tambah 5 belumnya, kemudian sama dengan 7. Heptagon hormatilah anak yatim. Tabish. 3. Anak yatim, miskin, penafian. Tambah 2. Ayat sama dengan 5. Keseimbangan geometri hati yang dingin. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sembahyang, yaitu orang-orang yang lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, orang-orang yang riak dengan sembahyangnya, dan enggan memberi bantuan yang sedikit. Ditutup dengan 4 ayat. 7 human 7 1 patah perkataan transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar. Tambah 1 sama dengan 22. Kemudian 4 membingkai ini. Kemunafikan tahun 611 Masihi bertemu kebenaran tahun 632 Masihi. Semut berkaki 3 berkongsi serbuk roti, manakala Makkah berlagak. 3. Sebelumnya, tambah 4, sama dengan 7 jumlah surah 1 simfoni perdana.
5. Kecacatan solat. Lalai, riak, kedekut. Tambah 4. Ayat sama dengan 9. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kitaran 12 bapa 6 patah perkataan setiap ayat. 3 darab 4 sama dengan 12. Perbuatan sia-sia. Kebaikan dihitung. 6 7 ayat seberat. 3. Penafian kecuaian. Tambah 4 sama dengan 7. Heptagon dalam struktur 12. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triad kebaikan 23 tahun, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan seruan tahun 615 Masihi menenun keabadian. Kitaran 2050 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7. Bertemu hutang 107. Amerika 2045 atau BRICS Plus 2050 bergantung pada kepedulian sedemikian. Daripada pemberian strike kepada kekurangan 122, tugas memanggil penyempurnaan ilahi. Prolog. Aliran nikmat 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun 610-602 Masihi menganyam 6,236 ayat dan 77,71 patah perkataan menjadi aliran ilahi, seruan untuk menerima. Surah Al-Kautsar, Surah Pulau Surah ke-8, mengalir dengan 3 ayat. Anugerah Makkiyah sekitar tahun 611 Masihi, di tengah-tengah kehilangan. Angkanya mengalun 1 tambah sifar tambah 8 sama dengan 9, dikurangkan menjadi 3, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 sama dengan 5, tambah 4 menjadi 9. Transkrip ini mengaitkannya dengan limpah kurnia kosmik. Kecondongan 23,4 gas mengairi bumi, 11 rakaat menyejukkan jiwa. 3 fasa air, cecair, uap, ais membentuk janjinya. Manakala Makkah pada tahun 619 Masihi di pertengahan wahyu, mengejek Nabi yang berduka. Bab ini bangkit dari kekurangan 110 kepada banjir 108. 3 ayat sepadan dengan akar 108, kitaran 250 tahun. 2 tambah 5 sama dengan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi rahmat yang tidak berkesudahan. Kurniaan yang diberikan, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu Al-Kautsar. Dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun transkrip menandakan ini, 610 tambah 5 sama dengan 619. Masihi dalam tempoh 7. 2 tambah 3 tambah 2. 1 berdiri sendiri, tambah dengan 3, segitiga setiap. Kami telah memberikan kepadamu 5. Sungai 3 peringkat, sumber, aliran, laut, melimpah ruah kelimpahan. Manakala kaum Quraisy pada tahun 611 Masihi mengejek anak-anak Muhammad yang hilang, menurut Ibn Kathir. 1. Anugerah. 2 sama dengan 3, menyambungkan 6,3 muka taat. Kehilangan tenggelam. Kautsar melimpah ruah. Seruan untuk bertindak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Mendesak dalam 1 ayat. 5 waktu solat. 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya menjadi 17. Darab 1, seruan bertindak sama dengan 17. Irama kesyukuran. Burung pucung bersayap 3 berdiri teguh dalam pengabdian. Tidak seperti orang-orang skeptik pada tahun 614 Masihi, yang peka terhadap kewajiban. Tafsir Al-Jalalain. 1. Tindakan tambah sebelumnya kemudian sama dengan 3. Segitiga, dirikanlah solat. Korban iman, tambah 1 sama dengan 4. Keseimbangan geometri, pulangan yang bersyukur. Musuh dipotong. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Tutup dengan 1 ayat. 77 melatu patah perkataan transkrip. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 sama dengan 22, kemudian 4. Membingkai ini, para pengejek pada tahun 615 Masihi. Contohnya Al-As Ibn Wa'il, hilang menjelang tahun 632 Masihi. Rebung berjari 3 bergoyang namun bertahan, manakala Quraisy semakin lemah. 2 sebelum tambah 1 musuh sama dengan 3 jumlah surah simfoni perdana. 3 kesudahan musuh nama, keturunan, kebanggaan. Tambah 3 ayat sama dengan 6. Maka gugurlah amal-amal mereka. Kitaran 12 bab 6 patah perkataan setiap ayat. 3 kali 4 sama dengan 12. Kebencian mengering, kelimpahan kekal. Renungan 3 ayat mengalir 1 bah 2 dengan 3, segitiga dalam segitiga. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triad air 23 tahun, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan ketenangan tahun 611 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7, bertemu dengan aliran 108. Amerika pada tahun 2045 atau BRICS pada tahun 2050 meminum rahmat sedemikian. Daripada hutang 107 kepada banjir 108, nikmat berjaya, penyempurnaan ilahi.
Prolog, Garisan Keimanan. Sebanyak 114 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 632 Masihi, menganyam 626 ayat dan 77 patah perkataan, menjadi sempadan ilahi. Satu seruan untuk berdiri teguh. Surah Al-Kafirun, Surah Pemian, Surah ke-11, mengisi tiharkan 6 ayat sebagai perisai Mekah sekitar tahun 619 Masihi. Di tengah tekanan, angka-angkanya berdengung. 1 tambah sifar tambah 9 bersamaan 10, dikurangkan menjadi 6. 1 tambah sifar tambah 9 menjadi 1, tambah 5 menjadi 6. Menggemakan irama 2-3, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 1 menjadi 6. Transkrip ini mengaitkannya dengan kejelasan kosmik. Kecondongan 2-3 perdiri memisahkan siang, 11 rakaat menandakan akidah. 3 tiang iman, hati, lidah, perbuatan melukis garisnya. Sementara Makkah pada tahun 611 Masihi, di pertengahan wahyu, mendesak kompromi. Bab ini melangkah dari anugerah 100 kepada pendirian 109, 6 ayat kepada 3 ayat 108, kitaran 250 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi kebenaran yang teguh. Deklarasi jarak, katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dibuka dengan 2 ayat. 23 tahun, transkrip menandakan ini, 610 tambah 5 bersamaan 619 Masihi, dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 2 dikurangkan menjadi 1, 1 tambah 1, tambah 4. Ayat kemudian bersamaan 6. Heksagon setiap, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sahuzdu. Arus 3 peringkat surut pasang pecah, memisahkan kepercayaan. Sementara kaum Quraisy pada tahun 615 Masihi menawarkan kekayaan untuk iman. Menurut Ibn Hisham, 2 deklarasi tambah 4 bersamaan 6 menghubungkan 6 Sparta 3 mukata'at. Penyembahan berpecah, jalan berbeza. Penolakan kepalsuan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Menggandakan dalam 2 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya menjadi 17. Darab 2, gemalakan menghampiri 34, irama keazaman. Burung tern bersayap 3 terbang berasingan, tidak seperti orang-orang musyrik pada tahun 19 Masihi yang berpegang teguh pada berhala jalala lain. 2, penolakan, tambah 4, sebelumnya kemudian, bersamaan 6, heksagon, hanya bagi Allah sahaja ibadat itu. 3, Tuhan palsu batu, bintang, kesombongan. Tambah 2, bersamaan 5. Keseimbangan geometri, penolakan yang tegas, pemisahan akhir. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu, dan untukku agamaku. Ditutup dengan 2 ayat. Ditutup 7.071 patah perkataan transkrip 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22 kemudian 4 membingkai ini jurang tahun 619 Masihi yang semakin melebar dengan kejayaan tahun 632 Masihi. Jejak 3 jari kaki berpisah di pasir sementara Quraisy tumbang. 4 sebelumnya tambah gian bersamaan 6 jumlah surah simfoni perdana. 5. Pendirian iman, masa lalu, sekarang, masa depan, diri Tuhan, tambah 3, ayat sebelumnya, bersamaan 8. Tidak ada paksaan dalam agama. Kitaran 12 bab 6, patah perkataan setiap ayat, 3 kali 4 bersamaan 12. Garisan bertahan, kebenaran kekal. Renungan 6 ayat berdiri 2. Tambah 4, penolakan, pembahagian. Bersamaan 6, heksagon dalam 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan. 3 serangkai iman. 2 serangkai iman, 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5, dan ujian tahun 611 Masihi menenun keabadian. Kitaran 50 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan akidan Amerika 2045 atau BRICS plus 2050 terletak pada garisan sedemikian. Dari banjir 108 ke tembok Sabsuziman, kepercayaan mendefinisikan penyempurnaan ilahi. Pendahuluan, Fajar Penaklukan sebanyak 114 surah dalam Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 610-632 Masihi, menganyam 636 ayat dan 771 patah perkataan menjadi puncak kebesaran ilahi, seruan untuk meraih kemenangan. Surah An-Nasr, surah ke-10, surah ke-10 menandakan 3 ayat, 1 janji Madinah sekitar tahun 630 Masihi menjelang akhirnya. Angkanya bergema, 1 tambah 1 tambah 0 bersamaan 2, meningkat kepada 3, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tolak 2 menjadi 3.
Transkrip ini mengaitkannya dengan penutupan kosmik, kecondongan 23 poin pergais menentukan takdir, 17 rakaat menyempurnakan pujian. 3 fase kemenangan, perjuangan, pertolongan, kejayaan, memahkotai kegembiraannya. Manakala Mekah pada tahun 6630 Masihi, pasca Hudaybiyah, akhirnya tunduk. Bab ini naik dari pendirian 109 kepada kemenangan 110. 3 ayat sepadan dengan keringkasan 100. Kitaran 50 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi pertolongan yang dipenuhi. Janji kemenangan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. 110 dibuka dengan 1 ayat. Kemuncak 23 tahun transkrip di sini. 6 bab 10 tambah 20 bersamaan 60-30. Masihi. Melebihi 7, 2 tambah 3 tambah 22 tambah 13 hingga 20. 1 berdiri teguh, tambah 2 ayat kemudian bersamaan 3, segitiga setiap Allah Maha Menang 2 besat. Matahari terbit 3 peringkat. Fajar terbit cahaya, menyingsing. Manakala Mekah pada tahun 630 Masihi jatuh selepas dugaan pada tahun 619 Masihi menurut Ibn Hisham. 1. Kemenangan tambah 2 bersamaan 3, menyambung 643 mukattaat. Pertolongan menjelma tembok runtuh, gelombang keimanan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, 112 mengalir dalam 1 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya 17. Darab 1, lonjakan iman bersamaan 17, irama pertumbuhan. Burung jenjang bersayap 3 berpusu-pusu menuju kebenaran. Tidak seperti musuh pada tahun 611 Masihi, kini bergabung menjelang tahun 630 Masihi Al-Jalahin. 1. Gelombang. Tambah 2, selepas bersamaan 3, segitiga. Agama di sisi Allah ialah Islam. 3. Umat manusia, suku kaum, hati negeri tambah 1, bersamaan 4. Keseimbangan geometri barisan yang semakin membesar. Pujian kesempurnaan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguh Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ditutup dengan 1 ayat. Sebanyak 7,721 patah perkataan transkrip ini. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 0 tambah 1 bersamaan 22, kemudian 4. Membingkai ini, kemenangan tahun 630 Masihi hampir ke penghujung tahun 632 Masihi. Tangga 3 anak tangga mendaki untuk memuji, manakala Quraisy berlutut. 2. Sebelum tambah 1 bersangga, jumlah surah, 1 simfoni perdana. 3. Puji, mohon bertaubat. Tambah 3 bersamaan 6. Allah berpaling kepada kamu. Kitaran 12.46. Opla 6, patah perkataan setiap ayat. 3 darab 4 bersamaan 12. Kegemilangan bergema, rahmat memeteraian. Renungan 3 ayat bangkit 1 kemenangan. Tambah 2, iman bersamaan 3 segitiga dalam 111. 1 tambah 1 bersamaan 6. Triad kemenangan, 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5. Dan puncak tahun 630 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan pertolongan 110. Amerika 2045 atau BRICS plus 2050 menunggangi gelombang sedemikian. Daripada barisan 100 lian kepada mahkota 110, kemenangan merendah diri, 1 penyempurnaan ilahi. Prolog kobaran permusuhan, 11. Surah Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 6632 Masihi. Menganyam 6 ayat dan 77,71 patah perkataan menjadi 1 perhitungan ilahi. Seruan untuk akur pada takdir. Surah Al-Masad 11. Surah ke-111 berkobar dengan 5 ayat. Sumpahan Makkiyah sekitar tahun 615 Masihi terhadap musuh. Angkanya berdengung. 1 tambah 1 tambah 1 bersamaan 3, meningkat kepada 5, mengingatkan pada irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5. Transkripsi ini mengaitkannya dengan keadilan kosmik, putaran membakar 23 pergais, 11 rakaat membersihkan dosa. 3 peringkat api, percikan, nyala, abu menutup kemurkaannya, manakala Mak pada tahun 619 Masihi, pertengahan wahyu, menyimpan cemuhan Abu Lahab. Bab ini turun dari kemenangan 110 kepada kehancuran 111. 5 ayat kepada 3 ayat Strike Walam. Kitaran 50 tahun, 2 tambah 5 bersamaan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi pengakhiran musuh. Sumpahan tangan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun transkripsi menandakan ini, nomor 10 tambah 5 bersamaan 19. Masihi, dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2.
1 berdiri tegak, tambah 4 ayat kemudian bersamaan 5. Pentagon mengikut, tangan-tangan mereka akan berkata kelima. Bara api 3 peringkat. Bara, marak, pudar memakan. Manakala Abu Lahab pada tahun 615 Masihi mengutuk Nabi, menurut Ibn Hisham. 1 sumpahan tambah 4 bersamaan 5. Menyambung 643 muka taat. Tangan gagal, kehancuran tercetus, kesia-siaan kekayaan. Haus, harta bendanya, dan apa yang telah diusahakannya tidak dapat menolongnya sedikit pun. Memberi amaran dalam 1 ayat. 5 waktu solat, 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya menjadi 17. Darab 1, kekosongan kekayaan, bersamaan 17. Irama kehilangan. Gagak 3 sayap menimbun namun terbakar, tidak seperti Abu Lahab pada tahun 611 Masihi. Kaya namun terkutuk. 1. Kesia-siaan, tambah 4, sebelum selepas, bersamaan 5. Pentagon, HAR tidak akan menyelamatkan U-11. 3. Perisai palsu kekayaan, emas, kuasa, saudara mara, tambah 1 an 4. Keseimbangan geometri, keuntungan kosong. Api dan tali, dia akan masuk untuk dibakar dalam api yang menjulang-julang. Dan istrinya pemunggah kayu api, di lehernya ada tali dari sabut. Ditutup dengan 3 ayat. 7,7,7,1 patah perkataan transkripsi. 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22. Kemudian 4. Membingkai ini. Kebencian tahun 611. Masihi bertemu debut 602 Masihi. Duri 3 jari melilit dan menyala. Manakala Jamil mengapi-apikan permusuhan. Sebelumnya tambah 3 api bersamaan 5. Jumlah surah simfoni perdana. 5 cengkaman api nyala istri kayu tayu leher tambah 3, bersamaan 8. Amal mereka sia-sia. Kitaran 12 membuat menam 4 perkataan setiap ayat, 3 kali 4 bersamaan 12. Nyala api mengikat, kebencian membara, renungan. 5 ayat menyala, 2 sumpahan kesia-siaan, tambah ti api bersamaan 5. Pentagon dalam Straplet Bless, 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. Triad api 23 tahun 2 tambah 3 bersamaan 5. Dan azab tahun 611 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7. Bertemu Abu Strauss Amerika 2025 atau BRICS Plus 2050 terbakar atas cemuhan sedemikian. Daripada mahkota Strauss Pool kepada bara Strauss, permusuhan tumbang, penyempurnaan ilahi. Prolog, inti kekekalan 11 surah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, 610-632 Masihi, merangkaian 236 ayat dan 27 1 patah perkataan menjadi intipati ilahi, satu panggilan untuk mengenali Yang Esa. Surah Al-Ikhlas, surah ke-17 bersinar dengan 4 ayat, 1 Sawh Makkiyah sekitar tahun 619 Masihi. Angkanya berdengung, 1 tambah 1 tambah 2 bersamaan 4, sepadan dengan ayatnya, menggemakan irama 23, 2 tambah 3 bersamaan 5, tambah 1 menjadi 6. Transkrip ini mengaitkannya dengan kesatuan kosmik, kecondongan 20,4 dega yang menempatkan bumi, 11 rakaat menyatukan solat. 3 aspek kesatuan, kewujudan, kehendak, perbuatan, mentakrifkan kebenarannya. Manakala Makkah pada tahun 619 Masihi, pertengahan wahyu, memperdebatkan Tuhan-Tuhan. Bab ini bangkit dari Abu Strabulus kepada Cahaya Strabus 12, 4 ayat kepada 3 ayat Strabul Lebam. Kitaran 250 tahun, 2 tahun 5 bersamaan 7 hingga kini. Tanda tangan ilahi bagi kemuliaan tunggal. Yang Esa diisytiharkan, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dibuka dengan 1 ayat. 23 tahun transkrip menandakan ini. 610 tambah 5 bersamaan 615. Masihi dalam tempoh 7, 2 tambah 3 tambah 2. 1 berdiri sendiri tambah 3 udian bersamaan 4. 1 segi 4 sama bagi Allah yang Maha Esa 194. Bintang 3 peringkat, teras, suar, cahaya membakar tunggal, manakala kaum Quraisy pada tahun 619 Masihi memecah belahkan ketuhanan, menurut Ibn Kathir. 1 tambah 3 bersamaan 4, menyambungkan 6 maps mempart 3 muka taat. Kesatuan berbicara, Tuhan-Tuhan lenyap. Penopang abadi, Allah, tempat bergantung yang abadi. 11, 2 menegaskan dalam 1 ayat. 5 solat, 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya menjadi 17. Darab 1, akar keabadian, bersamaan 17. Irama pergantungan. Albatros bersayap 3 terbang sendirian. Tidak seperti berhala-berhala pada tahun 615 Masihi, tidak memerlukan apa-apa. 1.
penopang tam 3, sebelum selepas bersamaan 4, sesegi 4 sama, dia tidak bergantung kepada sesiapa pun. 3. Berdikari, kuasa, kehendak, penjagaan, tambah 1 bersamaan 4, keseimbangan geometri pegangan abadi. Yang mutlak tidak beranak. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ditutup dengan 2 ayat. 17 patah perkataan transkrip 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 bersamaan 22. Membingkai ini, kebenaran tahun 611 Masihi memotong dusta tahun 632 Masihi. Akar berjari 3 berdiri tanpa sebab, manakala Quraisy melahirkan Tuhan-Tuhan. 2 mutlak tambah 2 sebelumnya bersamaan 4 jumlah surah, 1 simfoni perdana, 4 sifat unik, tiada kelahiran, tiada saudara mara, tiada setara, Esa tambah 3 ayat sebelumnya bersamaan 7. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai 11. 1 Kitaran 12.46 patah perkataan setiap ayat, 3 darab 4 bersamaan 12. Yang Esa memerintah, yang lain tunduk. Renungan 4 ayat bersinar. 2. Esa penopang, mutlak bersamaan 4, 1 segi 4 sama dalam 114. 1 tambah 1 tambah 4 bersamaan 6. Trinitas kesatuan, 23 tahun, 2 tambah 3 bersamaan 5. Dan akidah tahun 619 Masihi menjalin keabadian. Kitaran 20 tahun Anda, 2 tambah 5 bersamaan 7, bertemu dengan teras 11 Amerika 2005 atau BRICS plus 2050 terletak pada kebenaran sedemikian. Daripada api Sardusia les kepada yang Esa Srafgulas, ketulenan kekal, penyempurnaan ilahi. Prolog, penutup tempat suci 114 surah Al-Quran, dianyam selama 23 tahun, 610-632 Masihi, menghubungkan 6 ayat dan 22 patah perkataan menjadi pelukan ilahi, seruan untuk mencari perlindungan. Surah An-Nas, Surah Blas, Surah ke-11 ditutup dengan 6 ayat. Rintihan Makkah sekitar tahun 618 Masihi. Walaupun ada yang mengatakan Madinah, menggemakan pengakhiran. Angkanya berdengung. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Sepadan dengan ayatnya. Mencerminkan irama 23. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tambah 1 menjadi 6. Transkrip ini mengaitkannya dengan penutupan kosmik. Kecondongan 234 Grace melindungi kehidupan. 11 rakaat menambatkan jiwa. 3 musuh manusia, bisikan hati keraguan, membentuk perisainya. Sementara Makkah tahun 619 Masihi, pertengahan Wahyu, atau penutup tahun 632 Masihi, membingkai tangisannya. Bab ini memahkotai lengkungan dari matahari semiman 1 hingga yang 1 112, 6 ayat hingga 3 ayat 108, kitaran 290 tahun, 2 tambah 5 sama dengan 7. Hingga kini, tanda tangan ilahi tempat perlindungan terakhir. Seruan untuk berlindung. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Dibuka dengan 1 ayat. Jangka masa 23 tahun transkrip ini, 610 hingga 632 Masihi. 7, 2 tambah 3 tambah 2 hingga 23 Nuh. 1 berdiri teguh, tambah 5. Ayat seterusnya, sama dengan 6. Heksagon setiap Allah tempat aku berlindung. Nafas 3 peringkat, tarik nafas, tahan, hembus, mencari kedamaian. Sementara kaum Quraisy tahun 619 Masihi membisikkan kebencian menurut Ibn Kathir. 1 perlindungan, tambah 5 sama dengan 6, menghubungkan nama versmat 3 muka taat. Ketakutan hilang, Tuhan melindungi. Raja dan Tuhan, Raja manusia, Tuhan manusia, bangkit dalam 2 ayat. 5 solat, 2, 4, 4, 3, 4 jumlahnya menjadi 17, darab 2, kekuasaan gelaran, menghampiri 34, irama pemerintahan. Helang bersayap, 3 memerintah tetapi berehat, tidak seperti berhala tahun 619 Masihi, tidak berdaya, tafsir Al-Jalain. 2, Raja Tuhan, tambah 4 sebelumnya, kemudian, sama dengan 6, heksagon, penguasa hari. Saud 4, 3, Tuhan, Raja Mbah 2 ayat sama dengan 5, keseimbangan geometri, tuntutan ilahi. Perisai daripada bisikan dari kejahatan pembisik yang mengundurkan diri, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, daripada kalangan jin dan manusia. Skrip namam, ditutup dengan 3 ayat. 7 patah perkataan transkrip, 7 tambah 7 tambah 7 tambah sifar tambah 1 sama dengan 22 kemudian 4. Membingkai ini, keraguan tahun 19. Masihi bertemu dengan iman tahun 632 Masihi. Bayangan 3 jari kaki merayap kemudian pudar, sementara bisikan syaitan melanda hati Makkah. 3 tambah 3 sama dengan 6, jumlah surah, simfoni utama.
5. Jangkauan kejahatan. Bisikan, undur, dada, jin, manusia, tambah 3. Ayat sama dengan 8. Syaitan membisikkan. Kitaran 12 4-6 patah perkataan setiap ayat. 3 kali 4 sama dengan 12. Perlindungan bertahan. Bisikan hancur. Renungan 6 ayat berlindung. 3. Tuhan Raja, tu tambah 3 sama dengan 6. Heksagon yang menutup 114. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Triad manusia 23 tahun. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan lengkungan 1632 Masihi menenun keabadian. Kitaran 250 tahun Anda, 2 tambah 5 sama dengan 7. Bertemu dengan penutup lah. Amerika 2045 atau BRICS plus 2050 terletak di tangan sedemikian. Daripada Sumpah Semesta 1 hingga Rayuan 11, buku itu berakhir, kosmos hingga perlindungan penyempurnaan ilahi. Padang pasir Arab terbentang luas, lautan pasir, dan kesunyian. Hamparan yang luas ini, dengan bukit-bukit pasirnya yang beralun dan cakrawala yang tak berujung, telah menyaksikan banyak kisah dan rahsia yang terkubur di bawah pasir keemasannya. Pada pandangan pertama, persekitaran padang pasir yang keras dan tidak mengampuni ini kelihatan hampir tidak bernyawa. Namun, ia menyimpan rasa misteri dan keabadian yang mendalam, di mana masa lalu dan masa kini wujud bersama dalam keseimbangan yang halus. Terletak di dalam hamparan yang luas ini, terdapat sebuah struktur yang telah mengundang para pengembara selama ribuan tahun. Ka'bah, tempat perlindungan keamanan dan kerohanian, berdiri sebagai suar harapan dan iman. Selama berabad-abad, ia telah menarik orang dari seluruh pelosok dunia, membimbing mereka melalui jalan padang pasir yang berbahaya dan menawarkan penghiburan kepada jiwa yang letih. Perjalanan ke Ka'bah bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi ziarah rohani yang melampaui ruang dan waktu. Ka'bah, sebuah kubus sederhana yang dibalut dengan warna hitam, berdiri sebagai suar iman dan bukti pengabdian manusia. Bahagian luarnya yang tidak dihiasi menyembunyikan makna mendalam yang dimilikinya untuk berjuta-juta orang yang beriman. Kain hitam yang dikenali sebagai kiswah dihiasi dengan rumit dengan ayat-ayat dari Al-Quran, melambangkan hubungan ilahi antara duniawi dan syurga. Semasa jemaah haji mengelilingi Ka'bah dalam ritual yang dikenali sebagai tawaf, mereka diingatkan tentang kesatuan dan persamaan semua orang yang beriman, tanpa mengira latar belakang atau status mereka. Asal-usul Ka'bah diselubungi masa, mendahului sejarah bertulis. Legenda dan tradisi menceritakan tentang pembinaannya oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, yang dibimbing oleh ilham ilahi. Selama berabad-abad, Ka'bah telah menyaksikan kejatuhan dan kebangkitan tamadun, berdiri teguh melawan kehancuran masa. Manuskrip kuno dan catatan sejarah menawarkan gambaran sekilas tentang masa lalunya yang penuh bersejarah. Tetapi sebahagian besar sejarahnya masih diselubungi misteri, menambah aura kesuciannya. Struktur sederhana ini yang dibina daripada granit dan marmer adalah titik fokus agama Islam. Kesederhanaannya mencerminkan prinsip teras Islam, menekankan kerendahan hati, pengabdian, dan keesaan Tuhan. Seni bina Ka'bah, walaupun sederhana, dipenuhi dengan simbolisme yang mendalam. 4 penjuru Ka'bah sejajar dengan arah mata angin, mewakili kesejagatan agama Islam. Hajar Aswad, yang diletakkan di satu sudut Ka'bah, dipercayai sebagai peninggalan dari syurga, hubungan yang nyata dengan ilahi. Umat Islam di seluruh dunia menghadapnya 5 kali sehari dalam solat. Tindakan menghadap Ka'bah ini, yang dikenali sebagai kiblat, menyatukan orang yang beriman dalam arah yang sama, memupuk rasa komuniti global. Tidak kira di mana mereka berada, sama ada di bandar yang sibuk atau kampung terpencil, umat Islam menyelaraskan diri mereka ke arah Ka'bah, mewujudkan benang yang tidak kelihatan yang menghubungkan mereka ke tempat suci ini. Solat harian atau solat berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang iman dan pengabdian mereka, menambatkan kehidupan mereka dalam disiplin rohani. Ka'bah berfungsi sebagai simbol perpaduan yang kuat, mengingatkan kita bahawa walaupun terdapat perbezaan, kita disatukan di bawah kanopi cakrawala yang sama. Ia melampaui batas budaya, bahasa, dan geografi, menyatukan orang dari pelbagai latar belakang dalam tindakan ibadah bersama. Semasa haji tahunan, berjuta-juta umat Islam berkumpul di sekitar Ka'bah, berdiri bahu-membahu dalam menunjukkan solidariti dan persaudaraan. Perhimpunan ini adalah bukti kekuatan penyatuan iman, menunjukkan bahawa di sisi Tuhan, semua adalah sama. Kehadiran Ka'bah di tengah-tengah padang pasir adalah bukti kekuatan kepercayaan yang berkekalan.
Di tengah-tengah lanskap yang tandus dan sunyi, ia berdiri sebagai simbol harapan dan ketabahan. Pemandangan Ka'bah diterangi oleh cahaya fajar pertama atau bersinar di bawah langit yang berbintang, membangkitkan rasa kagum dan hormat. Ia adalah peringatan bahwa walaupun dalam persekitaran yang paling keras, iman boleh berkembang dan menyediakan tempat perlindungan bagi jiwa. Padang pasir, dengan kekosongannya yang luas, berfungsi sebagai latar belakang kepada kepentingan rohani Ka'bah yang mendalam. Ka'bah adalah tempat di mana fisikal dan rohani bertemu, di mana duniawi bertemu dengan ilahi. Ritual yang dilakukan di Ka'bah, dari tawaf hingga sa'i, dipenuhi dengan makna rohani yang mendalam. Jemaah haji, dalam pakaian putih mereka, melambangkan kesucian dan persamaan, menanggalkan identiti duniawi mereka untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ka'bah di tengah-tengah ritual ini berfungsi sebagai titik fokus untuk pengabdian mereka dan saluran untuk doa mereka. Ia adalah tempat di mana sempadan antara duniawi dan syurga menjadi kabur, membolehkan orang yang beriman mengalami hubungan yang mendalam dengan ilahi. Bentuk kubus Ka'bah yang ringkas menyembunyikan makna yang lebih mendalam dan luar biasa. Terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di Mekah, struktur suci ini bukan sekadar keajaiban seni bina, tetapi simbol perpaduan dan kerohanian bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Reka bentuknya, walaupun kelihatan mudah, dipenuhi dengan lapisan makna yang telah memikat hati para cendekiawan, arsitek, dan pencari rohani selama berabad-abad. Dimensi yang diukur dengan teliti dan dijaga dengan rapi mengisyaratkan bahasa tersembunyi geometri suci. Ilmu kuno ini, yang mengkaji prinsip matematik yang mendasari alam semesta, menemui ungkapan sempurna dalam Ka'bah. Perkadaran struktur bukanlah sembarangan. Ia mencerminkan susunan kosmik yang diiktiraf dan dihormati oleh pelbagai budaya sepanjang sejarah. Geometri suci meneroka perkadaran matematik dan corak yang terdapat di seluruh alam semula jadi dan di tempat-tempat suci. Daripada lingkaran galaksi kepada reka bentuk empingan salji yang rumit, corak ini mendedahkan alam semesta yang terang dan indah. Dalam seni dan seni bina Islam, prinsip geometri ini mewujudkan ruang yang memberi inspirasi kepada renungan dan rasa ketuhanan. Ketinggian, lebar, dan panjang Ka'bah, serta penempatan pintu dan sudutnya, semuanya mematuhi nisbah geometri tertentu. Nisbah ini bukan sahaja estetik, ia bergema dengan frekuensi asas alam semesta. Penjajaran dan perkadaran Ka'bah yang tepat mewujudkan rasa harmoni dan keseimbangan yang dirasai oleh mereka yang melawat tempat suci ini. Nisbah ini, apabila dikaji dengan teliti, mendedahkan hubungan yang menarik dengan nisbah keemasan dan jujukan Fibonacci. Nisbah keemasan, juga dikenali sebagai bahagian ilahi, ialah nisbah matematik yang muncul dalam pelbagai bentuk di seluruh alam semula jadi, seni, dan seni bina. Jujukan Fibonacci, satu siri nombor, di mana setiap nombor adalah jumlah daripada dua nombor sebelumnya, juga muncul dalam fenomena semula jadi seperti susunan daun pada batang atau corak konpain. Kehadiran prinsip matematik ini dalam reka bentuk Ka'bah menunjukkan hubungan yang lebih mendalam dengan alam semula jadi dan kosmos. Prinsip matematik ini, yang terdapat di seluruh kosmos, menunjukkan alam semesta yang ditadbir oleh susunan dan harmoni. Corak yang sama yang mengawal pergerakan bintang dan pertumbuhan-tumbuhan boleh didapati dalam reka bentuk Ka'bah. Hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos ini adalah tema utama dalam banyak tradisi rohani yang diungkapkan dengan indah dalam seni bina Ka'bah. Reka bentuk Ka'bah melangkaui kepintaran manusia semata-mata. Ia adalah bukti kepada susunan universal yang bersifat matematik dan rohani. Tindakan mengelilingi Ka'bah, yang dikenali sebagai tawaf, adalah manifestasi fisikal susunan kosmik ini. Semasa jemaah bergerak secara harmoni mengelilingi Ka'bah, mereka mengambil bahagian dalam ritual yang mencerminkan pergerakan planet mengelilingi matahari dan elektron mengelilingi nukleus atom. Ia menunjukkan kepada susunan kosmik yang lebih dalam, pelan tindakan untuk penciptaan yang bergema dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Ka'bah, dalam kesederhanaan dan keanggunannya, berfungsi sebagai peringatan tentang kesaling hubungan semua perkara. Ia adalah simbol perpaduan, bukan sahaja untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dengan memahami reka bentuk Ka'bah, kita mendapat pandangan tentang kebijaksanaan mendalam yang mendasari alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Corak geometri yang rumit yang menghiasi Ka'bah bukan sekadar hiasan, ia syarat dengan makna simbolik yang mendalam.
Corak ini, yang seringkali berdasarkan prinsip matematik yang kompleks, mengingatkan orang yang beriman tentang susunan ilahi yang meresapi seluruh ciptaan. Penggunaan simetri dan pengulangan dalam reka bentuk ini mencerminkan sifat ilahi yang tidak terhingga dan kesatuan semua kewujudan. Inspirasi di sebalik pembinaan Ka'bah dipercayai bersifat ilahi. Menurut tradisi Islam, Ka'bah pada asalnya dibina oleh Nabi Ibrahim, Abraham, dan anaknya Ismail di bawah bimbingan Allah. Inspirasi ilahi ini tercermin dalam perhatian yang teliti terhadap perincian dan perkadaran struktur yang harmoni. Ka'bah berdiri sebagai bukti warisan seni bina suci yang kekal dan prinsip geometri ilahi yang abadi. Hajarul Aswad, yang tertanam di satu sudut Ka'bah, mempunyai makna yang mendalam. Ia dipercayai sebagai meteorit yang dihantar dari surga, melambangkan hubungan antara duniawi dan ilahi. Jemaah yang menyentuh atau mencium Hajarul Aswad diingatkan tentang hubungan suci ini dan inspirasi ilahi yang mendasari reka bentuk Ka'bah. Reka bentuk Ka'bah dengan perkadaran geometri yang tepat dan corak yang rumit berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang inspirasi ilahi yang membimbing pembinaannya. Ia berdiri sebagai suara perpaduan, kerohanian, dan kebijaksanaan mendalam yang menghubungkan semua ciptaan. Dengan mengkaji elemen reka bentuk Ka'bah yang rumit, kita menemui pemahaman yang lebih mendalam tentang matematik suci yang mendasari struktur yang dihormati ini dan alam semesta itu sendiri. Benang emas, satu konsep halus yang menenun melalui fabrik alam semesta, mengikat bersama elemen-elemen kewujudan yang kelihatan berbeza menjadi satu kesatuan yang padu. Benang ini sering dilambangkan dengan nisbah emas, muncul di alam semula jadi dalam seni dan dalam seni bina suci Ka'bah. Perkadaran ilahi, pemalar matematik yang kira-kira sama dengan Serviu 6/11, bukan sekadar nombor. Ia adalah prinsip yang mendasari keharmonian dan keindahan yang terdapat dalam ciptaan. Nisbah emas, juga dikenali sebagai Phi, adalah aspek asas geometri suci. Ia dilihat dalam lingkaran galaksi, terungkapnya daun pakis, dan corak biji bunga matahari. Nisbah ini adalah pelan tindakan universal yang bergema dengan struktur kehidupan dan kosmos yang paling dalam. Dalam reka bentuk Ka'bah, nisbah emas hadir secara halus, menunjukkan tangan ilahi dalam pembinaannya. Penjajaran dindingnya, perkadaran dimensinya, dan penempatan elemen-elemennya semuanya mencerminkan susunan kosmik yang melampaui pemahaman manusia. Secara semula jadi, nisbah emas adalah bukti kesenian pencipta. Cengkerang Nautilus, sebagai contoh, tumbuh dalam lingkaran logaritma yang mematuhi nisbah ini, mewujudkan struktur yang berfungsi dan cantik. Begitu juga, tubuh manusia menunjukkan perkadaran ini dengan panjang lengan bawah ke tangan, jarak ciri-ciri wajah, dan juga struktur DNA mengikuti corak ilahi ini. Manifestasi semula jadi nisbah emas ini mengingatkan kita tentang keterhubungan semua benda dan kesatuan asas ciptaan. Ka'bah sebagai mikrokosmos alam semesta merangkumi benang emas ini. Perkadarannya yang diukur dan dikekalkan dengan teliti bukan sekadar berfungsi, ia adalah cerminan susunan yang lebih tinggi. Tindakan tawaf, ritual mengelilingi Ka'bah, mencerminkan lingkaran yang terdapat di alam semula jadi, mewujudkan hubungan hidup antara jemaah dan kosmos. Semasa jemaah bergerak harmoni di sekitar Ka'bah, mereka sedang mengambil bahagian dalam tarian yang menggemakan pergerakan planet dan bintang, manifestasi fizikal benang emas yang menenun melalui alam semesta. Benang emas juga terbukti dalam amalan rohani dan ekspresi artistik pelbagai budaya. Dalam seni Islam, corak geometri yang rumit dan arabesk sering memasukkan nisbah emas, mencipta reka bentuk yang memberi inspirasi kepada perenungan dan rasa ilahi. Corak ini bukan sekadar hiasan, ia adalah gambaran visual keharmonian dan susunan yang meresapi alam semesta. Prinsip yang sama yang membimbing pembinaan Ka'bah boleh didapati dalam seni bina masjid, susun atur taman, dan reka bentuk manuskrip. Semuanya mencerminkan susunan kosmik yang bersifat matematik dan rohani. Kehadiran benang emas dalam reka bentuk Ka'bah menunjukkan hubungan yang lebih mendalam dengan alam semula jadi dan kosmos. Ia adalah peringatan bahawa alam semesta ditadbir oleh susunan dan keharmonian, dan bahawa manusia adalah bahagian penting dalam rancangan ilahi ini. Dengan memahami benang emas, kita mendapat pandangan tentang kebijaksanaan mendalam yang mendasari alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ka'bah, dalam kesederhanaan dan keanggunannya, berfungsi sebagai simbol keterhubungan ini, bukti kesatuan semua benda di bawah reka bentuk pencipta.
Sepanjang sejarah, Ka'bah telah menjadi titik tumpu bagi pelbagai naratif agama dan sejarah. Mengikut tradisi Islam, ia dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk penyembahan monoteistik. Malah sebelum kedatangan Islam, Ka'bah dihormati oleh pelbagai suku di semenanjung tanah Arab, dan ia kemudiannya disucikan oleh Nabi Muhammad untuk mengembalikan tujuan asalnya. Selama berabad-abad, Ka'bah telah menyaksikan banyak transformasi dan pengubahsuaian, namun intipatinya dan kepentingannya kekal tidak berubah. Benang kesinambungan emas ini menghubungkan Ka'bah dengan warisan rohani dan sejarah yang tidak terhitung generasi. Kisah-kisah yang ditenun ke dalam fabriknya adalah bukti warisan abadinya. Dengan memahami dan menghargai bahagian ilahi ini, kita mendapat pandangan yang lebih mendalam tentang matematik suci penciptaan dan tempat kita di dalamnya. Sertai kami dalam bab seterusnya sambil kita terus meneroka misteri dan keajaiban Ka'bah, membongkar lapisan makna yang menjadikannya simbol perpaduan dan kerohanian yang abadi. Ketika kita telah mengakhiri perjalanan melalui matematik suci Ka'bah, kita terpesona dengan geometri ketuhanannya. Reka bentuk yang rumit dan simbolisme yang mendalam menonjolkan hubungan erat antara kerohanian dan matematik. Ka'bah berdiri sebagai bukti keharmonian antara fizikal dan metafisik, di mana nombor dan perkadaran melangkaui binaan manusia untuk mengekspresikan ketuhanan. Nisbah emas, penjajaran dindingnya, dan perkadaran yang harmoni, semuanya mengingatkan kita tentang aturan kosmik yang mengatur alam semesta. Reka bentuk Ka'bah menggabungkan nisbah emas, prinsip matematik yang terdapat di alam semula jadi, sering dikaitkan dengan keindahan dan keharmonian. Nisbah ini, kira-kira 1:611, tercermin dalam dimensi Ka'bah, mencerminkan corak universal. Geometri suci Ka'bah meluas ke struktur molekul dalam badan kita dan corak semula jadi yang mengelilingi kita. Setiap elemen, setiap nisbah, dan setiap reka bentuk adalah benang dalam permaidani penciptaan yang lebih besar, terjalin dengan ketepatan yang menunjukkan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam mengenali corak ini, kita diajak untuk melihat melampaui permukaan, untuk menyelami lebih dalam misteri yang membentuk kewujudan kita. Ka'bah, dengan geometri ketuhanannya, menjadi cermin yang mencerminkan kesatuan dan keharmonian alam semesta. Ia mengajak kita untuk merenung, mencari pemahaman, dan menghargai keterhubungan mendalam semua perkara. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan yang mencerahkan ini. Semoga matematik suci Ka'bah memberi inspirasi kepada anda untuk melihat dunia dengan pandangan baharu, untuk mencari keindahan dalam corak alam semula jadi, dan untuk mengenali yang ilahi dalam fabrik kewujudan. Sampai jumpa lagi. Teruskan rasa ingin tahu dan teruskan meneroka keajaiban dunia. Ketika kita mengakhiri perjalanan kita menelusuri matematik suci Ka'bah, kita diingatkan tentang hubungan yang mendalam antara geometri dan kerohanian. Reka bentuk ilahi Ka'bah terus memberi inspirasi dan keajaiban, bukti kebijaksanaan abadi yang tertanam dalam strukturnya. Di sebalik fizikal, geometri Ka'bah berfungsi sebagai metafora untuk perjalanan jiwa manusia yang abadi. Setiap sudut, setiap nisbah adalah panduan senyap mengarahkan kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia hanya mengambil bentuk baharu. Pengetahuan yang diperoleh daripada matematik suci Ka'bah mengajak kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang baharu. Ia mendorong kita untuk mencari ilmu, memupuk rasa ingin tahu, dan mengenali corak ilahi yang terjalin dalam fabrik kewujudan. Ketika kita berpisah, marilah kita bawa bersama kita kebijaksanaan reka bentuk Ka'bah. Semoga ia memberi inspirasi kepada kita untuk melihat keindahan dalam corak dunia, untuk menghargai keharmonian dalam alam semula jadi, dan untuk mencari yang ilahi dalam segala hal. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan ini. Sehingga bertemu lagi, semoga jalan anda diterangi oleh cahaya ilmu dan pemahaman. 23 surah menelusuri lingkaran surah 91. Matahari memulakan penciptaan. Surah 92, malam membelah jalan. Surah 93, fajar menghilangkan kesedihan. Surah 94, kemudahan membuka hati. Surah 95, buah tin menimbang amal. Surah 96, segumpal darah melahirkan ilmu. Surah 97, malam memahkotai masa. Surah 98, bukti memisahkan. Surah 99, gempa bumi mendedahkan. Surah 100, kuda mencela ketamakan. Surah 1,
Ketukan menyaring jiwa. Surah 102, perlumbaan membutakan. Surah 103, waktu mendesak. Surah 104, fitnah membakar. Surah 105, kawanan burung mempertahankan. Surah 106, nikmat memberi makan. Surah 107, pengabaian memberi amaran. Surah 108, sungai mengalir. Surah 109, iman berdiri teguh. Surah 110, pertolongan menang. Surah 111, tali terbakar. Surah 112, Yang Maha Esa menyucikan. Dan surah-surah 111, perlindungan mengikat. Dari kota surah 90 dan akar surah 105 benang itu mengikat 23 tahun kepada 112 surah. Sebuah jaringan cahaya.